Cubaan suara. Dengar ke suara? Hello, hello. Dengar. Dengar suara aku tak? Dengar dengar. Alhamdulillah. Okey, kejap eh. Dah makan belum, Izat? Dah makan tapi rasa bergelora agak perut angin. Gasit-gasit. Gue gelora sebab nervous ke macam mana? Lebih kurang lah. Betul, betul. Okay. Okey. Alright. Tak apa. Kita tunggu dulu. 5 minit insyaAllah. Lagi beberapa minit. So, nanti kita akan start lah. Ramai juga respon dekat Google Form. Ada 7. Padu. Selamat Hari Raya lah untuk jawab. Kalau tu, dia spontan lah tu. Tak apa. Boleh. Nanti kita sama-sama lah kita tengok macam mana persoalan yang mungkin kita boleh jawab. Kita jawab sama-sama insyaAllah. Alright. Okay. Sekejap. So, Share. uh, uh, Okay. okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang baru masuk. Alright, so saya nak ucapkan terima kasih. Kita dah dalam podcast siri yang ke-6. So saya nak ucapkan terima kasih dengan saudara PZ hari ni. PZ atau Firdaus lah. Saya panggil dia biasa PZ sebenarnya. PZ. So macam, tapi tak apa. Kita gunakan mana yang pasti saya pula. Aku rasa kita guna kau aku lah. Guna Yang kau aku pertama. lah kot rasanya kan. Sebab lebih santai kan. So untuk kita bincangkan topik pada hari ini. Dan untuk pengetahuan semua, mungkin ada yang baru first time kan tengok kita punya podcast pada hari ini. Dan hari ini kita punya podcast, kita namakan podcast kita sebagai channel Impact Celoteh. Impact Celoteh merupakan produk daripada Impact Counselling. Impact Counselling pula merupakan projek di bawah Impact Academy. Alright. So, Impact ni adalah salah satu macam konsultan lah sebenarnya. Konsultan untuk membantu potensi individu dari segi corporate, student dan sebagainya. Macam tu, right? So, dan saya sebagai kaunselor dekat Impact ni, dan saya punya tetamu hari ni adalah kawan saya lah sebenarnya kan. Kawan saya, classmate saya, orang hebat juga sebenarnya ni. So, kalau nak tahu, PZ ni, kalau dia bercakap, dia tak berhenti dah. Kan? Right, so kita Ready behave. so Jawab kita soalan je. so kita macam kita bagi platform lah kepada dia sebab saya kadang-kadang saya memang suka buah fikiran yang dilontarkan oleh saudara Pizak ni ataupun saudara Firdaus ni kan. Alright. So bagi yang mungkin first time masuk kan, mungkin macam siapa dua orang ni kan. So saya merupakan nama saya Nurin Farisha binti Muhammad Sufi, boleh panggil saya Nurin. Dan biasanya orang dekat Impact ni famous, bukanlah famous, kita tak famous lagi, tapi biasanya student ataupun saya gelarkan diri saya sebagai Sis Rin. Kalau dekat universiti dulu pun, dekat UMP dulu pun orang panggil saya Rin kadangnya. Macam tu, right? Dan saya merupakan kaunselor lah dekat sini, InsyaAllah kaunselor berdaftar. Dan saya rasa saya tak nak lah panjang lebar pasal diri saya. Saya nak dengar dulu lah perkenalan daripada saudara FZ kita. Kan? Saudara Firdaus kita. So silakan, kenalkan diri silakan, insyaAllah. Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar kan? Boleh, insyaAllah. Boleh. Minta maaf lah sebab saya banyak pegang ke hidung ni. Saya sesemua sekarang. Okay, So, tak apa. aircon dia sesemua. Nervous juga kan. So, sesemua tu dia serang cepat lah. Alright, Okay. saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Zamri. Pegawai psikologi sekarang di PKD Barat Daya, Pulau Pinang lah. Atau klinik yang saya duduk sekarang, klinik kesihatan Bayan Baru. Baru lagi lah, tak lama, dalam baru 6 bulan, setengah tahun. So, fresh graduate tu pun masih duk terasa lagi lah setakat lah. Untuk hari ni not like kita kata saya pandai lah, tapi kita berkongsi apa yang kita rasa nak kongsi. Kalau betul boleh support, kalau tak betul boleh betulkan, macam tu lah. So pengalaman tu pun tak banyak, Betul. semuanya itulah perkongsian je lah untuk hari ni. Nama tu Betul, kalau dekat insyaAllah. Terengganu tu orang kenal nama, sebagai PZ ataupun PZ lah. FZ itu saya gunakan PZ. Tapi dekat Kedah kat Pulau Pinang ni orang panggil Pidoy lah. So nak panggil apa pun panggil Pidoy? lah. Pidoy.
Ah, Oh, Fidoy. Fidoy itu apa? dia Fidaus lah kan dia Fidoy. Firdaus tapi bila utara ni bila habis dengan Aha. apa AUS tu dia akan tukar IH saja. Like macam Firdaus Oh. dia jadi Piduih. IH Ah, PDUIH like macam tu Fidoy. lah. Ya. Faham, 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 So faham. Okey, okey, utara okey, ni dipanggil menarik. Piduih lah. Kalau kat Terengganu tu PZ lah. So like macam kontra Ah. sangat. Okey, tak tahu mana datang kan PZ tu. Ke memang Sebenarnya nama nak kan? ikut memang saya boh lah PZ tu sebab saya letakkan PZ tu sebab saya duk jangkakan dalam kelas yang 120 orang kita tu akan ada ramai nama Firdaus. Tapi bila saya tukar nama ke PZ tu seorang je Firdaus dalam kelas tu, tak ada ramai pun. So apalah pakai je lah dah. Okey, 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 tak apalah. Nama glamour lah katanya kan. Ya. Tak apa. Alright, so yelah hari ni kita kita saya rasa okay, untuk kita menggunakan bahasa kita, mungkin penggunaan bahasa kita mungkin kita guna saya awak untuk penonton. Ya betul. Alright, so untuk tapi untuk kita bercakap berdua aku rasa guna kau aku je lah. So Jaga lebih liki santai lah. sebenarnya. Lebih santai. So macam hari tu dengan Muazwa aku guna kau aku je. Ya. Sebab dia nampak lagi dekat sebenarnya. Right? So Okey. untuk yang rasa berminat untuk bertanya soalan ataupun pandangan boleh just tulis dekat bawah, insyaallah kita akan baca satu persatu. Alright, so mungkin ada yang tak sempat nak join untuk sampailah ke hujung. Tapi tak apa sebab kita ada rakaman yang letakkan di Academy Impact TV. Rakaman untuk podcast yang sebelum-sebelum ni pun kita ada. Alright, so rakaman daripada CD 1 sampai dah hari ni punya CD yang ke-6. InsyaAllah kita akan letakkan. Dan untuk pengetahuan semua juga, kita akan ada CD lagi dalam untuk bulan-bulan yang akan datang. Tapi dia tak konsisten lah bulan ni. Right, so dia ada nanti. So nantikan kemunculan tetamu-tetamu saya untuk kita membincangkan tentang hal-hal yang bakal dibangkitkan insyaAllah. Alright, so saya rasa macam malas nak macam pusing kiri, pusing kanan kan. So boleh tak, kau macam, boleh tak macam terangkan kan apa sebenarnya insecure. Mungkin orang tak faham insecure tu apa kan. Biasa kita cakap, oh aku insecure lah. Ya. Tapi insecure tu apa sebenarnya? Ya. Cuba kau terangkan sendiri macam tu. Okey, so bila cakap pasal insecure ni lah. Saya sengaja pilih tajuk ni dalam banyak-banyak tajuk yang apa kita kata Sisrim lagi lah, Nuri bagi kat aku, kat saya ni. Saya sengaja pilih tajuk ni sebabnya saya sendiri yang rasa insecure dengan Nuri sebenarnya. Like macam tahun satu, saya ingat lagi untuk tahun satu kami memang tak boleh nak pilih group assignment. So group assignment dia akan ikut senandung nama. So kena tahun satu, tahun dua tu ikut senandung nama, saya duduk kumpulan sekali dengan Nuri lah. So dia punya gerak kerja tu saya tengok like macam wow, sangat-sangat saya impress. Last tahun 2 naik ke atas saya dah elok dah untuk duduk satu group dengan Nuri sebab rasa insecure tu. So saya tengok tajuk ni macam menarik, kena dengan aku, banyak pengalaman lah, boleh relate kan. So saya pun pilih lah tajuk ni untuk yang pertama tu. So untuk jawab soalan Nurin, apa insecure? Yang pertama kita kena faham insecure ni adalah perasaan. Dia rasa. So rasa tu rasa apa? Kalau saya boleh translate directly lah, kita kata rasa tu adalah rasa tidak selamat. Okey. Normal tak normal untuk rasa insecure ni sebenarnya? Orang selalu kata bila jumpa someone yang kita kata macam saya dengan Nurin kan, kita rasa seorang tu bagus pada kita sikit ataupun kita rasa macam tergugat lah kita punya kelebihan ni nak bandingkan dengan dia yang sama-sama naik kita kata. So kita akan rasa, kita akan sebut aku insecure. Yes, aku tak selamat. Maksud tak selamat tu bukan dari segi kita kata nyawa dan sebagainya. Tapi like macam kita punya kelebihan tu ada orang yang tengah challenge tau. So kita rasa macam bila ada orang tengah challenge tu, itulah rasa tak selamat yang datang. Itu untuk translate-nya rasa tak selamat ni kita kata dia rasa ragu-ragu pasal diri dia padahal dia dah perform well tau. Lepas tu dia akan rasa ragu-ragu, dia rasa macam dia ni tengah orang kata duk fight dengan aku kan. So dia diri sendiri yang tengah perform, tengah orang kata on top performance tu, dia pun rasa tergugat. Dia rasa ragu-ragu, dia rasa tak pasti, kadang-kadang dia rasa tak cukup untuk apa yang dia ada tu sebenarnya. Pada awal dia okey, lepas tu dia rasa tak okey. So insecure ni kita boleh katakan rasa tak selamat sehingga dia ragu-ragu kepada dirilah. Itu yang saya boleh katakan. So saya nak bagi tahu lah, untuk insecure memang normal lah untuk semua orang ada.
Yang namanya manusia dia akan rasa benda insecure ni. Kalau kata dia tak rasa, boleh check kod nadi dia ada lagi tak. Dia manusia ke tak, macam tu lah. So, siapa-siapa Betul. yang kata manusia akan ada insecure lah. Betul, betul. Sebab saya rasa macam saya boleh relate sebab setiap orang dia ada insecure dia sendiri. Wah, kalau hatta sekalipun BZ kata BZ insecure dengan saya, kan? Saya pun ada insecure saya sendiri. Cuma kita punya scope insecure tu dia berbeza-beza. Macam tu. Yeah. So macam kalau saya, ni kalau kita boleh, macam kalau aku kan, Yeah. kalau aku boleh jujur sendiri, ni mungkin pengalaman aku lah sendiri untuk pasal insecure. Aku ada 3 orang adik-beradik. So 3 orang tu semua perempuan lah. So aku anak sulung. So macam percaya ataupun tidak, aku dari segi akademik, aku tak ada lagi setakat ni, Alhamdulillah. Aku tak ada insecure lagi dengan kawan-kawan aku. Sebab macam aku percaya, okay, diorang pandai sebab diorang memang pandai. Aku macam, yalah, sebab diorang. Tapi turns out Allah uji aku untuk rasa insecure dengan adik aku sendiri. Hello? Oh. Dulu aku form 5, adik aku yang second tu form 3. Ya, hello? Dia macam Dengar lekat-lekat tak? sikit, sorry. Dengar? Lain-lain. Tak apa-apa, teruskan. Online, okay. So kalau tak jelas bagi tahu okay. Alright, so macam adik aku form 5 time tu. Alright, aku form 5, adik aku form 3. Pendek cerita, adik aku ambil PT3, aku STM lah time tu. So turns out aku punya result, so macam dalam tahun yang sama, okay macam ni, aku dulu macam good performer lah. Maksudnya aku time aku UPSR, aku straight A, PMR, time tu kita PMR aku straight A. So macam orang ada expectation dekat aku tau. So Ya. tiba-tiba SPM aku tak dapat straight A. Aku tak dapat straight A tapi adik aku dia dapat 11 A. Kau bayangkan, ya Allah. Dan tu kau tahu tak, aku dapat SPM aku 3 A je weh. Sumpah aku cakap. Oh. Serius. So, dia Aku macam dapat 3 A. daripada performance yang tinggi tu, dia down tu, banding pula Ya. dengan adik tadi. Oh, Ya. So sebab macam aku, yelah kita down daripada kita punya performance dah jatuh tu satu hal. Lepas tu kita bukan, tak ada siapa pun compare, tapi aku tak adalah compare, tapi aku rasa rendah diri dengan adik aku sendiri. Sebab bila orang tanya, oh adik dapat result apa 11 A, kakak sudah dia fikir. Dia sebelah macam tu. tu. So dia macam dia jadi Sama-sama dia kan jadi adik. Oh, betul-betul. dia Dia akan jadi rasa, sebab orang tanya sekaligus dua-dua, dia takkan tanya ya. seorang. Ya. Kau tahu tak, time tu dengan kata lain, apa macam insecure ni somehow dia akan bagi kesan yang mendalam juga pada diri seseorang. Lagi-lagi kita tak boleh nak cakap insecure ni adalah perasaan yang kita boleh abaikan ke apa ke. Sebab time tu aku punya down tu satu dah lah down kita dengan result kita macam tu kan. Lepas tu aku memang tak makan 2 hari ke 3 hari. Aku berkurang dalam bilik. Sumpah aku cakap. Serius aku cakap. Sebab kita daripada tempoh SPM, kita ada tempoh nak masuk universiti tu kan lama kan cuti kan. So aku duduk kat rumah sampai mak ayah aku bawa pergi keluar makan sebab aku tak selera nak makan langsung. Sebab kita dah biasa untuk dapat result yang macam dapat result yang macam tu kan. Tiba-tiba kita jadi down kan. So macam dan aku akui lah benda tu macam aku punya silap. Aku time SPM dulu aku macam main-main tu. Sumpah aku cakap. Aku duduk dalam kelas fizik kan. Kalau kau tengok aku SPM kau takkan macam, betul ke Nurin dekat UMT ni macam ni. Sumpah serius. Sebab aku dekat time fizik dulu, aku fizik ke kemi aku tak suka dua subjek ni tau. Aku kalau sains aku suka bio je. Pas tu time kelas fizik dengan kemis antara dua tu lah, aku duduk bawah meja. Duduk belakang, aku duduk bawah meja. Kau takkan expect aku macam tu Semua aku cakap, aku dulu macam tu. Tapi memang silap aku sendirilah. So dengan kata lain, apa yang Firdaus cuba sampaikan kat sini adalah perasaan insecure ni memang perasaan yang real. Perasaan yang semua orang ada rasa tu. Cuma dia bergantung kepada kita. Macam mana kita nak tackle perasaan tu lah. Macam tu, right? Alright, tapi itu tak apa. Nanti kita ada banyak lagi persoalan-persoalan yang kita nak tanya pada Firdaus ni kan. Kan? Alright, so macam kita nak tahulah sebenarnya. Mungkin klise lah kalau kita nak dengar kan. Tapi kan penting juga kita nak tahu sebenarnya apa sebenarnya punca kita datangnya insecure ni sendiri. Sebab aku tadi kan, aku macam kenapa kan? Macam
Yelah dengan Okay. adik sendiri pula tu kan. So macam kalau kau sendiri apa mungkin daripada sudut pandang kau, tak semesti tengok orang lain kan. Ya. Apa punca sebenarnya insecure ni? Alright, kalau cerita tentang punca, mestilah kalau dalam buku kita cari kat Google tu akan ada. Tapi saya nak kongsikan satu pendapat peribadi saya lah yang mungkin saya tak cool ni dari segi saya kumpulkan ni dari segi pembacaan-pembacaan saya juga. So, kalau kata insecure semua orang ada. Itu yang kita kena faham. Bila semua orang ada, mesti ada satu faktor utama yang kita kata menyebabkan semua orang ada, menyebabkan benda tu ada kat semua orang. Maksudnya faktor tu ada kat Hmm, semua orang dan insecure tu akan jadi kat semua orang sebab faktor tu. So faktor yang utama betul. tu yang saya letakkan sebagai akal. Sebab manusia ni Hmm. ada akal. So kalau kita tengok kalau bahasa Inggeris dia tak panggil dalam istilah akal, dia akan panggil conscious, maksud dia kesedaran. So saya letakkan akal lah untuk mudah faham. Untuk orang yang ada akal dia akan rasa insecure. Sebab apa? Akal tu dia akan bagi kita kata firasat ataupun rasa tu firasat lah saya punya istilah. Kita rasa tak selamat tu. Like contoh saya bagi perumpamaan. Ayam ataupun lembu ataupun kambing. Orang bela dia untuk disembelih, contohnya kita kata dijadikan korban, dijadikan bahan apa untuk nilah sembelih binatang korban untuk makan dan sebagainya kan. So kita bela-bela untuk makin-makin besar bagi dia makan banyak, last kali dia disembelih. Kalau saya letakkan kalau nilah saya kita fikirkan manusia duduk tempat tu. Kita dibela untuk disembelih. Agak-agak umur berapa kita nak lari pada rumah tu? Mak ayah Betul. kita bela. Ha Mak ah. ayah kita bela. Lepas tu Ha bela ah. kita untuk last kali disembelih. Agak-agak Ha ah. umur berapa kita lari rumah. So disebabkan kita ada akal tu yang menyebabkan kita boleh rasa selamat tak selamat tu. I So itu dari see. faktor yang utama lah saya letak dalam yang saya berpendapat. Bila ada akal, kita sebagai manusia yang satu-satunya kita kata uh, kejadian yang ada akal, yang boleh berfikir kita kata paling waras lah, paling tepat. So kita akan tahu bila selamat tak selamat tu. So saya nak tanyalah Nurin kan ataupun para-para pendengar yang lain lah. Like macam kita pergi satu kedai ataupun kita pergi satu ruang yang tertutup. Kita masuk-masuk tu buka-buka pintu tu adalah bunyi sikit kling-kling ke apa kan kat pintu tu kan. Kita masuk-masuk semua mata-mata pandang dekat kita. Like macam bila kita tengok, orang semua tengok dekat kita, apa perasaan masa tu? Boleh reflect balik tak? Itu mungkin insecure. Kita tengok orang, weh apa usia aku lain macam ni? So, usia pula tajam, lama, tak kalih-kalih, kita rasa tak selesa dah lah masa tu. Itu mungkin insecure. Maksud dia sebab kita ada akal, kita mampu untuk fikir, kenapa dia tengok aku? Tapi kalau kucing, dia masuk-masuk oren pula kan, kita kata oyen kan. Masuk-masuk orang tengok dia buat tak tahu jalan. So, like macam sebab ada akal tu yang menyebabkan kita boleh berfikir mana selamat, mana tak selamat. Dia bagi gambaran mungkin secara kita kata boleh kata semula jadi ataupun laju. Kita kata proses tu berlaku laju. Tapi disebabkan fungsi akal tu lah yang menyebabkan kita rasa selamat tak selamat tu pada faktor lah. Maksudnya sumber kepada rasa insecure tak selamat tu. Faham, menarik. Sebab saya pun tak terfikir pasal akal kan. Sebab apa-apa yang, ialah insecure datangnya, dia berkait antara kita punya pemikiran dan juga perasaan. Ya, So betul. benda tu dikawal oleh apa pun, perasaan kita, fisiologi kita dikawal oleh kita punya otak. Ya, betul. Otak adalah controller yang paling besar. Dan Allah kurniakan, kalau nak kata otak, haiwan pun ada otak. Tapi apa Ya, yang membezakan kita dan haiwan adalah akal itu sendiri. Sebab haiwan dia tak ada insecure. ya, Contoh, betul. udang tak ada insecure dengan harimau kan. Ya, Tapi betul. yang membezakan itu semua adalah akal kita sendiri. So dengan kata lain, apa-apa yang kita buat ataupun apa-apa yang kita fikir, semua benda adalah berbalik kepada akal kita. Ya, betul. Macam tu, right? Menarik Ah, perumpamaan tu. So, rasanya aku nak pergi kepada terus soalan boleh? boleh? Soalan Google Form. Sebab Ya, banyak yang menarik. Kan? Banyak yang menarik. Dan cumanya untuk kalau yang ada penonton yang kalau rasa macam berminat untuk bertanya ataupun nak respon ke apa ke, just tanya, insyaAllah kita orang akan baca teruslah kat sini, right? Okay, so kita pergi kepada mungkin respon yang pertama. Dia punya, dia tulis nama dia L. L. ya, ya. Alright, so dia kata, insecure, adakah keadaan di mana insecure boleh jadi benda baik? Dengan kata lain, macam mana kita nak positifkan diri saat insecure tu menghantui? Tak mudah tapi tak mustahil. Dia macam banyak question dekat sini. Tapi kita pergi kepada satu-satu. Macam contoh,
aku pecahkan lah dia punya soalan. Okey. Ada tak insecure tu, benda tu sebenarnya baik? Insecure tu baik sebenarnya. Tu. So jawab tu soalan tu dulu. Agak-agak Okey. insecure ni baik ke tak? Sebab semua orang rasa. Macam tu. Okey. So, saya suka pendekatan kalau untuk menjawab soalan ni baik atau tak baik, saya suka ambil pendekatan Aiman psikologi lah. Kalau siapa yang follow dia, dia dalam anxiety tu, perkataan term anxiety tu, dia boleh kata anxiety tu baik. Kalau kita tahu anxiety tu, kebimbangan yang dimaksudkan adalah yang didiagnose dengan sakit mental kita kata kan. Anxiety tu, tapi dia ambil anxiety tu adalah perkara baik, which is kebimbangan lah yang dimaksudkan. So, saya kata insecure ni pun dia wujud sebab apa? Dia ada kebaikan dia. So kita kata secara umum pasal tak selamat, tapi kita just kecilkan maksud tu kepada perhubungan kita. Maksud dia kita tak selamat dari segi rasa orang berlebihan daripada kita. Kalau ikutkan itu lebih kepada inferiority lah. Dia bukan kita kata tak selamat dari segi tu. Tapi tak selamat ni dia luas sebenarnya. Dia tak selamat kalau kita tengok orang pakai food secure, food insecure. Maksud dia keselamatan makanan masa tu, keterjaminan makanan masa tu. Ada tak ada kan. So insecure ni luas maksud dia, rasa tak selamat. Tapi kalau dalam perhubungan kita selalu pakai untuk bandingkan diri kita, rasa kedilnya diri kita dengan orang lain. So kita selalu pakai insecure tu. So bila kata apa kebaikan insecure ni sebenarnya? Kalau kita rasa tak selamat tu, kegunaan dia untuk apa? Untuk kita prepare. Untuk kita prepare untuk kita kata bila tak selamat, kita rasa tak selamat, kita akan prepare untuk hadap benda tu dengan kita kata strategi lah. Dengan I strategi. Yeah. So see. bila kata tak adanya insecure, kita pun rasa macam tak ada apa. Contohnya kita kata kawan, kita dengan insecure kawan lah, kita ambil kontak yang dekat dengan kawan-kawan kita, dengan aku sekali lah. So kita akan rasa insecure dengan kawan yang rasa lebih. So apa preparation kita untuk buat hadap benda tu? Like Berdepan benda tu. Ya, berdepan dengan benda tu. Sebelum ni kalau aku dengan kau, saya dengan Nurin lah, penonton semua, saya akan lari. Saya sendiri akan lari. So kat situ saya tak prepare Oh my God. untuk berdepan. So dekat situlah nampaknya saya tahu saya ada insecure tapi saya tak ambil tindakan untuk berdepan. Tapi kebaikan insecure ni apa? Bila kita rasa kita kerdil dari seseorang ataupun kita rasa tak selamat dari sudut yang lebih seluas, kita kena be prepare untuk segala bentuk macam ancaman untuk yang kita akan hadap tu. Means kalau kita boleh pilih untuk lari ataupun kita kena hadap. Yang pasti hadap akan lebih kita kata memberi sudut pandang yang positif lah berbanding lari. Kalau kita boleh lari tak apa, tak semua benda kita boleh lari. So like macam itu yang kebaikan yang ada pada insecure, dia akan bagi kita rasa untuk kita be prepare diri hadap balik dia dalam keadaan yang lebih berstrategi. Faham. Macam aku tertarik dengan istilah kita fight dengan ataupun rasa tidak selamat tu. So macam berbalik kepada apa yang aku kongsikan tadi kan, pasal aku dengan adik aku kan. So kalaulah aku layan ke perasaan rasa tak selamat aku dengan adik aku sendiri kan, aku rasa sampai sekarang hubungan kita orang tak tak jalan kan. Betul, yes. Tapi apa yang aku buat time tu lah, mungkin dia tak apply pada untuk orang. Tapi apa yang aku buat time tu adalah satu aku pergi counselling lah. Of course aku pergi counselling. So untuk explore apa benda yang aku rasa dan sebagainya. Time tu aku tak tahu pun yang sebenarnya aku ada inferior, aku ada insecure dengan adik aku sendiri. Sampailah aku punya counsellor tu sendiri yang keluarkan isu aku sebenar. So kita tahulah apa benda yang kita kena buat. Then the second one is counsellor aku cakap macam ni. Dia kata apa kata Nurin fokus kepada apa yang Nurin boleh buat instead of fokus kepada apa yang Nurin tak boleh buat sama macam orang lain. Dengan kata lain, aku tahu aku punya macam aku punya core bukanlah sains. Betul aku minat sains, aku minat bio, aku minat itu, aku minat ini. Tapi aku punya kemampuan itu tak selevel ataupun kita tak boleh setara dengan orang yang kita rasa kita nak jadikan sebagai standard itu. Macam adik aku kan mungkin dia punya standard dia, okay, dia nak proceed ataupun dia nak pursue kepada medical and so on. Tu dia punya side. Tapi aku tahu aku kalau contohlah aku diberi peluang pun aku tak mampu untuk benda tu. Why not? Daripada kita bazirkan masa untuk kejar, kita fokus kepada jalan cerita orang. Kaunselor aku cakap time tu, kita fokus kepada jalan cerita kita sendiri. Apa kemampuan yang kita boleh buat time tu. So, apa yang aku explore dengan kaunselor aku time tu adalah, aku tahu aku punya kelebihan adalah untuk bercakap satu. Kelebihan aku adalah aku suka dengan human. Aku suka dengan manusia, aku suka melayan orang.
So aku explore, rupanya aku minat dekat bahagian ni. So dengan cerita lain, aku punya perkembangan sendiri. Aku dapat berkembang dengan baik dengan cara aku sendiri. Instead aku fokus kepada insecure aku yang tadi. Ya. So kita ada cara kita sendiri lah sebenarnya, dengan kata lainnya. Betul. Dengan kata lain, insecure tadi memang asalnya negatif, tapi apa yang kita nak apa yang aku cuba nak kaitkan dengan apa yang Fizek cakap ni adalah dia boleh jadi yang positif, yang mana kita boleh bangkit semula dengan Ya. rasa yang tak selamat tu. Ya, dia like Alright. macam macam mana kita menerima benda tu sebenarnya. Kalau kita terima Mm-mm. sebagai over negatif, dia akan jadi kita kata satu yang ni lah untuk buruk untuk kita. Satu yang buruk kalau kita terima sebagai over negatif. Kita tak nampak langsung side Mm-mm. positif dia. Mm-mm. Tapi kalau kita tengok untuk side positif pun ada, dia akan jadi balance. Dia akan jadi balance, kita akan mampulah untuk guna dia sebagai satu yang membantu diri kita untuk berkembang macam tu. Faham, betul. Alright, so ya, aku rasa ni soalan ni pun dah terjawab tadi dengan kata lain, macam mana kita nak positifkan diri. Oh, belum. Macam mana kita nak positifkan diri? Contoh kan, mungkin lah macam sebenarnya Firdaus ada banyak kali cakap, dia kata dia insecure lah nak buat podcast hari ni lah, apa semua kan. So macam mana, apa yang sebenarnya menjadi pendorong lah, ataupun macam yang menjadi benda yang positif untuk okay aku nak buat juga. Sedangkan dulu kau sendiri cakap kau larian daripada aku semua, tak nak buat group assignment sama-sama. Aku geram budak ni. So apa sebenarnya yang macam menjadikan kau rasa okay, I need to tackle about this thing, untuk kena beranikan diri and so on. Silakan. Okey, saya patah balik untuk jawapan yang pertama tadi saya bagi. Insecure ni adalah perasaan. So perasaan ni kita boleh untuk kawal dia. Bagi sesetengah orang, dia akan kata saya tak bolehlah kawal perasaan, saya tak bolehlah kawal pemikiran. Saya sangat-sangat tak setuju dengan statement ni. Dia boleh kawal, cumanya susah untuk kawal sebab pemikiran dan perasaan ni tak nampak. Dia satu yang tak nampak berbanding dengan perbuatan. Kita boleh untuk pegang benda tu, touch benda ni, buat. Kita boleh Betul. nampak untuk perbuatan, senang untuk kawal. Mm-mm. Tapi untuk perasaan dan juga pemikiran, kita tak nampak. Kita susah untuk kawal. Tapi boleh tak? Boleh kawal. Like macam insecure, dia perasaan. Kita boleh kawal dia. So saya punya style untuk kawal apa-apa yang ada dekat diri saya adalah dengan pemikiran. Like macam tadi saya ada baru baca tadi. Baru je. Salah seorang kawan kita lah, dia share dalam status. Dia kata kalau nak buat apa-apa keputusan, gunakan pemikiran. Jangan guna emosi, dia kata. So saya rasa ramai yang akan setujulah guna pemikiran sebab dia lebih waras berbanding emosi lah. Kita kata dekat sini bukan waras dari segi memanglah kita penggunaan waras tu dekat pemikiran. Cumanya pemikiran ni dia lebih saya istilahkan konkret lah. Dia lebih jelas berbanding perasaan. Perasaan dia banyakkan sama-sama, lagi banyak sama-sama daripada pemikiran tadi. Dua-dua tak nampak, tapi pemikiran dia lebih jelas berbanding perasaan yang lebih sama-sama. So bila kata saya buat macam mana untuk kawal saya punya insecure, hari sebelum ni lepas Nurin invite sampailah boleh live hari ni. So yang pertama saya letakkan saya punya pemikiran untuk yakin dengan diri saya dulu. Saya suka berkongsi, saya suka untuk bersyarah lah, saya katakan suka untuk berkongsi dan kita kata rezeki tu diberi ruang. Maksudnya walaupun datangnya dari Nurin, so saya ada ruang untuk berkongsi sebenarnya. So, itu saya letakkan pertama sekali dalam saya punya pemikiran. Saya tak fikir lagi insecure tu. Lepas tu bila Nurin bagi tajuk tu, barulah saya tengok tajuk. Tajuk insecure. So aku sendiri ada benda tu. Di samping aku berkongsi, aku boleh untuk kita kata inilah kawal insecure dalam diri saya tu. So first saya berfikir untuk buat apa yang saya suka, buat apa yang saya mahir, buat apa yang saya cekap, saya katakan berkongsi dan juga kita kata minat jugalah. So kat situ kekuatan. Kita tengok kepada kekuatan kita. So kita nak lawan pula kelemahan insecure, rasa insecure tadi sebagai kelemahan. Apa yang saya buat, first saya hadap. Dah ada kekuatan, kita hadap. Lepas hadap itulah baru kita akan rasa kelainan lain. Which is kita akan
daripada suara Assalamualaikum dah getak-getak, lepas tu dia akan jadi lain, dia akan jadi makin kita yakin selepas tu hilanglah ketak-ketak rasa insecure tu. So selagi kita tak hadap, selagi tu kita akan rasa insecure. Itu kena faham. Selagi kita tak hadap, selagi tu kita akan insecure. Tambah-tambah masa awal dulu saya banyak lari. Bila saya banyak lari, tahun 2 lari, tahun 3 lari, naik tahun 4, masa Nurin bagi orang kata apa? Last masa combo tu Nurin cakap dekat sebagai wakil tu, saya rasa Allahu Akbar, jauhnya ketinggalan aku kan. So like macam makin lari makin rasa insecure. So bila kita hadap hari ni, yes, saya rasa Nurin macam saya, sama-sama tengah berkembang, sama-sama ada kelebihan dan juga kekurangan. So Nurin kata dia ada kekurangan dengan adik dia itu, dia rasa insecure. Saya pun ada insecure dengan Nurin. So sama-sama rasa ada insecure. So macam tak ada apa lah, nothing lah lepas saya dah hadap tu. So itu yang kita saya cuba buat lah dalam untuk hadap insecure ni. Which is first kita cari kelebihan diri. Yang kedua, mau tak mau kita kena hadap dulu. Tapi lebih baik kita hadap dengan berstrategi lah. Like macam kalau saya selalu kongsikan dalam konteks yang lebih umum lah untuk kita nak buat apa-apa sesuatu yang kaitkan dengan perasaan ataupun was-was ataupun apa-apa yang mengganggulah sebelum kita buat. Yang pertama saya akan letakkan kenal diri dulu. Kenal diri dulu. Kenal diri, kita akan yakin dengan diri kita mampu hadap apa-apa saja. Yang kedua, kenal persekitaran. Like macam hari ni saya kenal diri saya. Saya ada kekuatan ni, kelemahan saya itu dan ini. Dan saya kenal persekitaran saya sekarang Nurin. Yang saya rasa insecure selama ni. So, apa yang Nurin boleh buat dalam konteks saya insecure tu? So, bila saya fikir-fikir, tak ada apa yang Nurin akan buat untuk saya rasa lebih insecure ataupun apa yang saya fikir tu akan terjadi. Like macam saya rasa di downgradekan apa yang saya selalu fikirlah benda ni. So, like macam kalau contohlah, bukan fikir ni sebab apa, kalau saya duduk sebelah Nurin, kita kata saya dan Nurin, so insecure tu datang bila saya fikir Nurin lebih pada saya, so saya akan rasa downgrade dekat situ. Sebab tu yang saya rasa insecure. So bila kata saya kenal diri, saya kenal persekitaran, yang ketiga saya sesuaikan kedua-dua ni. Saya sesuai, saya buat apa, like macam saya fikir Nurin pun ada kita kata kekurangan. Nurin mengaku ke tak mengaku ke kelemahan. So kat situ saya macam realize balik, saya cuba bermain dengan pemikiran untuk sesuaikan kedua-dua ni. Means saya letakkan sama sahaja. Saya dengan persekitaran saya sama aja. Saya ada kekuatan sekian-sekian, kelemahan sekian-sekian. Nurin persekitaran ataupun orang yang sedang mendengar sekarang ada kelebihan dan kekurangan. So yang ketiga saya sesuaikan. Sesuaikan ni tak kisah dari segi penerimaan, bagi sama ataupun rapatkan sahaja jurang yang jauh tadi tu. Tu secara konteks umum saya boleh bagi untuk kita buang rasa insecure tu lah. So kalau lagi saya dapat terlintas contoh, saya akan beri contoh untuk lebih mudah faham lah, saya rasa. Faham. Kalau Nurin saya ada rasa untuk contoh, Nurin boleh bagi contoh Nurin untuk lebih mudah faham. Faham. Saya rasa pendekatan 3 benda tadi sangat-sangat jelas dah sebenarnya. Sebab walaupun nampak simple, tapi sebenarnya benda tu memang betul-betul kita kena buat. Sebab kadang-kadang kalau kita duk fokus tentang kekurangan kita, apa yang kita tak cukup, sampaikan kita tak boleh nak keluar daripada situasi tu yang menyebabkan kita stuck. Kita duk, dia macam ni macam contoh kita ada contohlah aku ada jalan pusing-pusing kan. Jalan kira kalau dekat highway tu kan ada jalan shortcut dengan jalan highway. Destinationnya sama. Alright. So ada orang dekat highway jalan cantik tapi dia ada toll. Dia ada kena bayar itu, dia kena bayar ini. Tapi jalan shortcut, jalan dia tak okey tapi dia cepat sampai. So lain orang dia lain jalan dia. So kalau kita duk fokus bestnya. Contoh ada kereta kan. So bestnya tengok jalan PZ ni, jalan highway, even ada tol tapi jalan okey. Kita kan tak bergerak pun. Kita stay dekat situ sebab kita duk tengok jalan orang lain. Kereta tu tak berjalan. So instead of you focus, you dah ada jalan you sendiri, fokus pada jalan you sendiri. Macam tu. So kita tak akan dapat bergerak kalau kita duk fokus untuk jalan orang lain. Alright, kat sini kita ada baca. Betul. Nuratika ni. Sekejap kita baca komen dulu FZ. Nuratika ni cakap, tengok live sini hebat ni pun rasa insecure. Allahu Akbar. Okay, Nurashiki, saya
Saya pun insecure dengan Nuri masa belajar. Tengok tak ramai Korang nak yang insecure katakan apa? Nuri. Ya Allah. Ramai kot. La ilaha illallah. Tak ada macam ni. Alhamdulillah sebab Allah tutup aib. Tu je. Ya, Tu je. Tapi betul. kalau tengok. Tu aku cakap awal-awal dulu. Kalau korang tengok aku zaman sekolah menengah dulu. Aku dapat 3A je korang. Sumpah aku cakap. Korang ada yang datang background datang daripada 6A, 7A. Ada yang straight A pun. Tapi aku. Hai, seorang lagi. Kita insecure dengan si Sri ni kan. Ramai. Tak. Sebab. Kita geng. Sebab kita. So, sebab macam dari kita ada kelebihan kita sendiri. Cuma kita tak ada nak start macam mana je. Macam tu. Contohlah kalau BZ duk layan dia punya insecure tu apa semua kan. Dia tak jadi duduk kat pegawai psikologi dekat klinik dia sekarang. Ya. Faham tak? Macam tu. So kita ada Tak jalan duk lah kita ada jalan kita. kita sendiri. Betul. So Dia okey. Dia janganlah selalu duk macam ni. insecure orang. Lagi dengan saya. Nuri. Macam oh my god. Ya. Dia selalu gini tau. Sebenarnya kita tahu istilah manusia ni kita kata unik, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing kita kata. Masing-masing. So kalau Betul. seorang tu mahir dalam math, seorang lagi BI, seorang lagi sains, kita kata dah lain-lain dah tahu tak? Dah lain-lain kelebihan. Tapi bila kata kita selalu buat perbandingan, takkan kita nak buat perbandingan aku cakap math, hang cakap BI, takkan kita nak buat perbandingan macam tu, lain-lain subjek tahu tak? So kita akan buat perbandingan macam mana? Aku ada ni, hang tak ada tu. Tapi selalunya dia akan jadi terbalik. Hang ada tu, aku tak ada ni sebenarnya yang kita tengok. Sebab apa? Betul. Mata kita ke depan. Kita akan tengok dia dulu. Dia ada tu, kita tak ada ni. Tapi kalau sepatutnya dalam insecure ni, kita dia akan berkait kita dengan kita punya penerimaan ataupun kita punya orang panggil apa? Harga diri. Harga diri. Dia akan rendahkan kita punya semangat untuk yakin dengan diri kita. So bila kita tengok orang, kita kata dia cekap matematik, aku tak cekap matematik. Kita akan bandingkan dengan dua benda yang sama. Tapi dalam bab insecure ataupun perasaan ni, ataupun kelebihan kekurangan diri, kita tak boleh untuk bandingkan macam tu. Bila kita buatkan kita rasa down, tak boleh bangun. Kita kena bandingkan, dia ada kelebihan dalam math, aku ada kelebihan dalam BI. So dua-dua bandingkan kelebihan dengan kelebihan, barulah kita akan tak nampak kita punya down selepas kita tahu kita tak ada benda tu. Tapi faham? untuk Suka idea orang, untuk sesetengah orang, dia boleh untuk bandingkan yang macam awal tadi, math dengan math. Maksudnya dia tak cekap math, means lepas tu dia akan buat tindakan untuk dia bagi cekap math dia tu. Untuk sesetengah orang, kita kata yang boleh kontrol diri dia. Dia dah kenal diri dia, dia boleh kontrol diri dia. Tapi bagi orang yang tak cekap untuk kita kata kontrol diri dia, bila dia banding dia rasa insecure. So better buat yang cara yang kedua. Banding kelebihan dengan kelebihan. Sekurang-kurangnya kita akan sedar, aku ada kelebihan ni sebenarnya. Macam tu. So itu cara yang boleh buat jugalah untuk kita kata nak lawan insecure tu. Faham. Menarik sebab idea tu, sebab kadang-kadang kita duk fokus tentang kelemahan kita sendiri kan. Sampai kita lupa. Betul, memang macam contoh kita buat comparison tentang subjek tadi kan. Subjek contoh aku terror math, kau terror BI. Aku mungkin aku kurang math, kau lebih pada math. Tapi apa kata fokus kepada apa yang kita boleh buat tadi. So comparekan antara kelebihan. Betul. Tapi nak tahu kelebihan diri, you kena tahu dulu. Ada self exploration dulu. You kena kenal diri you sendiri dulu. Apa yang you ada. Sebab not fair lah kalau you nak compare diri you tapi you tak tahu sebenarnya you nak compare pasal apa. Sebab you sendiri tak kenal diri you sendiri. So untuk menjawab Sleepless punya komen ni, selain daripada jumpa kaunselor, macam mana nak tahu kelebihan kita ni adalah kita kena kenal diri kita dulu. So kenal diri kita dengan mencari apa kelebihan kita. So itu antara salah satu cara. So sekiranya ada lagi mungkin tiba-tiba ada idea yang kami boleh fikirkan, insyaAllah kami akan keluarkan lah. Tapi setakat ini macam saya sendiri, saya tak apa, saya bagi Nuri cakap dulu apa tu. Nuri cakap dulu, silakan. Sebab macam kalau based on my experience dengan PZ sendiri punya experience, kita orang sedar apa kelebihan yang kita orang ada.
terhadap insecurity kita orang sendiri. Faham tak? Kita tahu kita punya kelemahan adalah part-part ni. Kan? Macam saya punya contoh adalah contoh kedua tadi, which is saya rasa secure dengan seseorang. Lepas tu saya tahu apa yang saya lebih berbeza dengan orang yang saya insecure tu. So saya fokus kepada apa yang saya lebih. Kalau PZ punya insecure, cara dia deal adalah dia dah tahu dia kurang part-part ni dari segi itu, dari segi ni. Dengan orang yang dia insecure, dia perbaiki apa yang dia lemah. Alright, so kat situ antara salah satu cara lah. Sebab yang salah, betul kita tak perfect, tapi yang salah adalah kita selesa dengan rasa tidak perfect tu dan kita duk fokus dengan benda yang kelemahan orang. Dan betul, Nat kata kat sini, basically insecurities is when we start comparing ourselves with others. Yes, betul. Alright, PZ, nak sambung apa tadi? Alright, so saya setuju dengan Nurin kata self-exploring itulah maksudnya kita explore diri kita secara sedar. Means duk saya saja tu fikirlah apa kelebihan aku, apa kekurangan aku. So itu yang kita boleh buat tanpa kaunselor pun sebenarnya, tanpa kaunselor. So saya suka untuk bawakan saya punya kelainan lah, macam biasalah Nurin akan tahu lah saya suka kepada kelainan-kelainan ni. So, cara nak explore diri yang saya boleh kongsikan. Nurin ada suka tengok cerita mana-mana, kita masuk drama ke apa ke? Nurin ada suka tengok cerita? Ada, of course. K-drama. Korean drama. K-drama. Tajuk ke? Kalau salah satu tajuk yang paling favourite? Paling favourite? Oh, banyak, tapi kalau boleh pilih satu, contoh saya ambil Mr. Queen contohnya. Mr. Queen. Pernah tengok Mr. Queen? Saya tak layan sangat K-drama, sorry lah. Tapi ada yang saya tengok. Cumanya saya nak highlightkan, kalau Nurin tengok, Nurin mesti kenal dia punya hero dan heroine, betul? Betul? Kalau saya suruh describe hero dan heroine tu, Nurin boleh describe secara total tak A to Z apa karakter dia, apa yang dia bawakan dalam cerita tu? Boleh? Boleh, yes. Boleh. So nak explain sekarang ke macam mana? So, saya untuk jawab boleh tak boleh tu saja. So, kenapa? Saya rasa semua orang yang tengok cerita, dia akan boleh untuk describe hero atau heroine. Malah penjahat sekali dalam satu-satu cerita. Sebab apa? Dia layan cerita tu A to Z. Maksudnya kalau dari segi, kita kata, okay, saya tengok anime Naruto contohnya. Saya akan tengok daripada Naruto tu lahir, sampailah dia jadi Hokage sekarang, ada anak dan isteri. Means kita boleh describe kekuatan, kelemahan, ciri-ciri dia tu sebab kita explore dia secara sedar. Dari dia lahir sampailah dia ada apa yang sekarang ni. Means perjalanan hidup dia kita tengok everything. Tapi untuk diri kita, kita pernah tak explore diri kita, tengok aku lahir, lepas tu umur sekian-sekian dan sebagainya, aku buat apa dan aku lalu kirim tangan tu macam mana, pernah tak untuk kita tengok? So itu yang membezakan kita kenal karakter dalam movie, dalam drama, dalam anime dan sebagainya tu berbanding kita kenal diri kita sendiri sebab kita tak explore secara sedar. Kita tak flashback balik. Aku masa umur 3 tahun aku termakan ubat darah tinggi. Saya termakan ubat darah tinggi masa umur 3 tahun. So Astagfirullah. Sebab saya kau gila-gila lentong oleh abang saya, kata benda tu coklat. So saya makan, pahit lah itu kata. Hampir mati. Tapi disebabkan hampir mati tu, apa yang saya dapat daripada cerita tu, walaupun saya sedar tak sedar daripada cerita tu. Bila saya explore, saya sedar saya ada ibu bapa yang caring. Dengan tak ada, kita kata time tu kereta susah nak dapat, lesen ayah saya tak ada, road tax mati, ayah saya sanggup untuk bawa saya yang mulut berbuih tu atas riba dia pergi ke hospital dengan bawa yang sangat-sangat laju. Kena tahan dengan polis dekat tengah jalan dan dia habaq kata anak saya sekarang sedang lawan dengan kematian tu lah, makan ubat tu. So polis tu pula escort pergi ke hospital, sampai di hospital siap parking, ayah saya turun bawa kereta duduk tu, polis tu yang tolong ubah sampai. So saya sedar dekat situ, wow, ayah aku, mak aku sangat-sangat caring pasal aku untuk situasi yang macam tu. Bila kita explore satu persatu, kita kata peristiwa yang berlaku dalam hidup kita, macam kita explore hero-heroine, malah orang jahat dalam satu-satu cerita tadi, kita akan dapat apa kelebihan, kekurangan, nilai dan juga kita kata uniknya diri kita ni, apa yang kita ada tu. Macam tu saya punya pendekatan yang saya boleh kongsikan lah, yang saya terfikir apa yang aku buat selama ni untuk aku dapat kenal diri aku, yakin dengan diri aku sampai ke tahap yang macam ni. Itu yang saya kongsikan. Betul-betul. Saya
apa yang PZ ataupun Firdaus kongsikan tu dapat menjawab persoalan saya. Bukan apa, sebab saya tertarik dengan persoalan yang dijentik oleh Firdaus tadi, yang mana sejauh mana kita boleh duduk di sekarang, kita boleh okey, aku tak suka dia ni, aku suka dia ni, aku tak suka dia ni, kan? Tapi sejauh mana kita kenal diri kita sendiri, untuk suka diri kita, untuk sayang diri kita sendiri, right? So itu adalah persoalan yang mungkin kami tinggalkan untuk kalian, agar kalian explore sendiri apa yang anda rasa, kan? Right? So bagus, baik, contoh tu bijak. Kan dapat pujian dah orang yang takut nak podcast dengan saya ni, kan? Alright, so benda-benda ni sebenarnya benda yang kita rasa, benda yang kita boleh kawal. Sebab ada orang macam yelah, ada ujian orang berbeza-beza, betul tak? Ada orang dia diuji, dia rasa insecure sebab dia tak boleh, dia tak ada kereta lagi. Ada orang diuji sebab dia tak ada kerja lagi. Ada orang diuji, dia macam-macam ujian yang mendatangkan rasa insecure ni. Tapi sejauh mana kita nak tangani insecure tu adalah, dia banyak cara. Tapi antara yang kami rekomenkan ni adalah antara pilihan yang anda mungkin boleh buat dan sesuaikan, insyaAllah, right? Ini lebih kepada pendapat lah Nurin, kan? Bukan betul. dalam buku boleh explore masing-masing lah. Ini lebih kepada pendapat apa yang mungkin kami buat dalam pengalaman, dan juga mungkin apa yang rasa menarik lah untuk dikongsikan. Betul. Alhamdulillah, harap ni dapat membantulah. Okey, kita pergi kepada soalan ni simple tapi rasa macam tiba-tiba dapat, kan, time aku buka Google Form tu, kan. Dia tanya kita sebenarnya, nama dia Mike. Mike dia cakap, kenapa saya insecure? Kenapa saya insecure? Dia tanya kita. Kenapa dia insecure? Macamlah kita ni tahu pasal dunia dia, kan. So kenapa kita insecure? Mungkin dia nak tahu secara general kenapa manusia ni insecure. Tapi rasanya kita dah cakap tadi. Mungkin PZ ulas sikit je untuk bagi faham. Ya, saya kata tadi first punca yang utama adalah sebab kita ada akal. Bila kita ada akal tu yang mendorong kita untuk rasa selamat atau tak selamat. So bila kita nak banding yang saya bagi tadi ayam, jawapan dia. Nak banding ayam tadi, ayam tu dibesarkan dan disembelih, dia tak rasa kata benda tu mengancam dia, sebab walaupun orang bagi makan dan sembelih dia tak rasa terancam sebab dia tak ada akal. Tapi kalau nak tambah sikit lah untuk kita kata, mungkin saya boleh kata benda ni adalah buku, tapi dari segi psikologi, insecure dia berkait dengan pengalaman sebenarnya. Terutamanya untuk pengalaman kanak-kanak. Untuk pengalaman kanak-kanak. Why pengalaman kanak-kanak dia lebih kita kata memberi impact daripada pengalaman dewasa? Dia melibatkan struktur otak pada zaman kanak-kanak ataupun struktur secara keseluruhan kanak-kanak tu lah yang kita kata tak matang. Berbanding dengan dewasa, kita kata dia dah matang. So matang ni dari segi semualah, maksud dia fungsi organ dia beroperasi ke. So masa budak-budak ni dia masih tak matang, senang untuk kena penyakit dan sebagainya kalau dari segi biologi, kan. Tapi kita kata dari fungsi otak, dari segi psikologinya, kanak-kanak ni dia masih dalam fasa untuk orang kata kukuhkan dia punya pembangunan-pembangunan yang dia buat. So bila on the way tak kukuh lagi, apa-apa yang datang dia akan attack secara terus. Maksud dia tak ada halangan. Kalau apa-apa yang dilemparkan oleh ibu bapa dicontohkan dengan pemandangan sekalipun, dia akan ambil itu tanpa tapisan. Sebab dia masih mencari-cari apa yang patut dia ambil untuk kukuhkan dia punya, kita kata, personal dia lah. So bila kata pengalaman kanak-kanak ni, kita akan nampak orang anak yang diberi perlindungan kasih sayang okey daripada mak ayah, berbeza dengan orang yang tak dapat perlindungan kasih sayang daripada mak ayah. So ni masing-masing punya, kita kata, boleh check lah. Dia tak ada satu indikator yang tepat untuk kita kata kasih sayang tu bagi banyak mana, perlu dan sebagainya. So indikator masing-masing. Tapi berkait pengalaman ni, saya bagi contoh, kalau ada mak bapak yang selalu cakap dekat anak, hang ni buatlah something yang cerdik sikit, tolonglah jangan malukan aku dan sebagainya. Ayat-ayat yang kita kata bermaksud hinaan macam tu. So bila kita anak-anak dia dapat something, kata-kata yang macam ni, dia akan serap tanpa ada tapisan. Dia tak tapis benda ni perlu, tak perlu, penting, tak penting, baik, tak baik. Dia tak tapis dah. Dia ambil-ambil, dia lekatkan dalam diri dia. Dia kata, aku ni tak guna, contohnya. Sebabnya mak aku selalu kata, aku tak guna, macam tu. So bila dah besar, benda tu dia akan bawa pengalaman tu ke besar. Dia macam tertanam.
Yes, tertanam. Ha. Sangat-sangat kukuh nak buang. Mm-mm. Even kaunselor pun perlukan banyak sesi lah untuk buang benda tu Betul. sebenarnya. Yes. Betul. So, itu Betul. kita kata dia berkait dengan pengalaman kanak-kanak yang lebih signifikan lah. Sebab kita kanak-kanak ni dia lebih mudah kena attack. Itu yang pertama. Mm-mm. Tapi ada juga orang yang masa kecil ditatang bagai minyak yang penuh. Tapi bila besar masih rasa insecure. Why? Jawapan dia, Mm-mm. pembelajaran kita. Apa yang kita serap tu, Mm-mm. kita tak tengok betul salah tu dari situ. Maksud dia, kita kata pembelajaran ada yang betul, ada yang salah. Contohnya, kita kata dari segi alam Melayu dulu, khurafat kita kata. So, bomo-bomo dan sebagainya. So, ada benda tu yang memang kita kata salah ilmu tu. Tapi, kita ambil sebagai ilmu contohnya. So dari kata pembelajaran kita, apa yang kita ambil dan apa yang kita tafsir tu yang menyebabkan kita dapat insecure bagi orang yang dah dewasa. Means masa kecil okey je, mak dia bela dia dan sebagainya, dapat kasih sayang, dapat apa keselamatan mak pak dia bagi. Tapi dalam pengalaman dia selepas tu di sekolah, di universiti sampai dia umur sekarang macam kita 25 26 tahun, apa yang dia belajar dan dia terima itu yang mengubah dia. So dekat situlah perbezaan Faham. antara budak-budak. Budak-budak dia masih belum matang kita kata nak terima, nak Mm-mm. tapis. Mm-mm. Tapi untuk dewasa, dia sendiri yang amalkan tak tapis benda-benda tu. Sebab tu dia akan jadi Faham. insecure. Itu perbezaan dari segi Faham. mungkin punca juga yang lebih kita kata spesifik lah ada dalam psikologi punya ilmu. Betul. Dengan kata lain, pendek cerita, istilah dia adalah pembelajaran menerusi pengalaman. Yes, Sebab kita betul. ni as we grow older, kita memang sentiasa belajar. Kita tengok orang, kita belajar. Kita tengok PZ, kita belajar. Kita tengok saya belajar. Tengok Ya, orang betul. tu, kita belajar. So benda tu dia takkan berhenti daripada kita lahir lagi. Ya, Dan betul. untuk kita pergi kepada soalan, nama dia 1, 2, 3. Malas kot nak fikir nama. 1, 2, 3 je. Alright, dia kata, mocking the other person insecurity, it's usually projection. Dengan kata lain, mungkin dia ada pengalaman yang mana orang cucuk dia punya insecurity. Contoh, dia mungkin muka dia tak lawa kot. Muka dia tak lawa ke, muka dia berjerawat ke apa ke kan. So, yelah dia memang dah ada asalnya insecure. Dia sedar muka dia tak berapa nak lawa, muka dia ada jerawat, muka dia gelap ke contohnya. Tiba-tiba ada orang cucuk-cucuk macam, kenapa muka kau macam ni? Kenapa muka macam ni kan? So, komen PZ lah untuk kita berdepan dengan orang-orang yang suka cucuk kita punya insecurity ni. Silakan. Okey, komen untuk yang cucuk insecurity. Tapi saya nak ingatkan balik apa yang saya bagi tahu sebelum ni. Kenal diri, kenal persekitaran, sesuaikan kedua-duanya. Tiga ni sangat penting untuk kita punya insecurity, jaga kita punya insecurity. Sama ada nak bawa kepada kebaikan ataupun keburukan. So bila kita tak kenal diri, apa yang persekitaran kata, kita akan mudah terikut. Betul? Saya bagi contoh pengalaman saya sendirilah. Nurin tengok saya hitam kan, kurus kan. So dari kecil saya kita kata dikatakan macam itulah. Maksud dia jumpa-jumpa orang panggil Pak Hitam, jumpa-jumpa orang panggil Papan, tambah apa lepas cerita Piramli tu kan, yang nak tahan kereta tunjuk kaki tu kan. Sampai ada yang main depan saya, buka dia punya kaki selok, tunjuk kaki, nak tunjuk keding tu kan. Lepas pada kereta tu jalan, kereta tu aku pusing kata, alamak keding. Keding tu kan maksud dia kurus kan. So dia macam saya sampai dipermainkan insecurity saya masa kecil itu, hitam, kurus. Itu masa saya tak tahu lagi, tak kenal lagi apa kelebihan kekurangan diri saya. Tak kenal diri maksud dia. Yang poin pertama saya kata kenal diri tu. Tapi sekarang masih lagi benda yang sama berlaku. Orang kata kat saya hitam, orang kata kat saya kita kata kurus, masih hitam, sama aja. Insecurity saya masih sama. Tapi bila saya kenal diri, saya boleh untuk tepis. Benda ni aku tak perlu ambil sebagai kita kata serap masuk sebagai nilai ataupun apa-apa yang mengganggu. Sebab tu saya kata kenal diri, kenal persekitaran. Bila kita tahu persekitaran kita tu dia kata benda yang tak bagus pasal diri kita, even betul hitam atau kurus ataupun kita kata muka tak elok, tapi bila kita kenal diri kita first, kita mampu untuk tepih. Mampu kau nak kata apa pun. Aku yakin dengan diri aku. Muka hitam aku pun ada orang mau. Macam tu contohnya. Muka tak lawa aku pun ada orang mau kata. So, bertahan sampai sekarang. Bila kita tahu, bila kita kenal diri, kita boleh jawab macam tu. Dia kata, hitam, muda, tak handsome.
ikut suka janji aku macam ni pun ada orang mau. Kita boleh jawab balik dengan yakin Betul. bila kita kenal diri tu. Dah. Itu saya kata tadi. Kita tak boleh nak tutup. Kan podcast-podcast sebelum ni saya layan banyak episod yang live dan untuk episod pertama dan kedua lah. Episod pertama saya layan dekat YouTube. Episod kedua Bro Doni kita saya tak dah nak layan lagi lah. Tapi kebanyakan apa yang dikongsikan oleh apa kita punya Tetamu. speaker-speaker kita, tetamu-tetamu kita, dia kata apa? Untuk orang kata kita tak boleh nak kontrol. Kita tak boleh nak Betul. kontrol. Apa yang kita boleh kontrol adalah macam mana kita menerima semua kata-kata tu. So, Betul. macam saya kata tadi, saya gunakan 3 benda ni je. Kenal diri, kenal persekitaran, saya sesuaikan kedua-duanya. Kalau saya boleh kontrol dia, saya akan cuba kontrol. Kalau saya tak boleh kontrol, saya akan tak kontrol benda. Saya akan kontrol diri saya like macam penerimaan saya tadi. Orang nak kata hitam, okey. Orang nak kata huduh, okey. Orang nak kata gigi rongok, tengok gigi saya rongok sekarang. Dia tunjuk betul. Ya. Okey. Saya kata, okey, tak ada masalah. Kata je nak kata apa. Sebab apa? Aku kenal diri aku macam mana. So, aku boleh tepis apa yang nak kata negatif tentang aku. Macam tu. Alright, so macam yelah, untuk kita sampai ke level Bro Firdaus kita ni mungkin susah lah. Sebab Yes, yang saya penting tak- kita kena memang- work Tak akui lah benda tu senang. Memang susah. Saya pun dari dulu sebenarnya. Kalau katanya masa orang kata masa kecil-kecil dulu saya dah boleh okey macam sekarang. Tapi di masalah dia susah. So kita kena ambil masa. Betul. Saya boleh okey macam ni Nurin. Lepas saya belajar kaunseling. Kalau saya tak jumpa kaunseling ni, silap-silap saya masih bukan macam sekarang. Saya masih orang kata hitam, saya genggam penumbuk. Saya kepal penumbuk lah kalau orang kata hitam. Faham. So, sebabkan selepas saya dapat ilmu kaunseling psikologi ni, dia membantu. Tapi untuk orang lain Alhamdulillah. yang sekarang masih baru nak mula, yes, kena start dulu. Bila start, kukuhkan. Bila kukuhkan, dia akan jadi diri selepas tu. Dia akan jadi sebahagian daripada diri. Tapi bila tak start, ataupun start sekali, gagal, tak buat dah, so dia tak akan jadilah kita yang akan ke depan tu makin okey. So, struggle is yes. Silakan dengan struggle. Cumanya kita buat. Kita always buat sampai benda tu jadi sebahagian daripada diri kita. Betul, suka ayat tu. Suka ayat tu yang mana yang membezakan kita adalah tindakan kita sendiri. Betul, benda tu struggle. Betul, benda tu susah. Tapi janganlah sampai bila sekali buat dah berstop kan. Kena terus berterusan. Dan honestly bukan PZ je. Kalau dari segi macam mana kita punya physical appearance ni, saya pun kena juga. Saya pun kena. So, saya rasa saya percaya setiap daripada kita ada je pernah ada experience yang orang mocking ataupun orang cucuk lah kita punya insecurities. Memang betul kita rasa sedih, kita rasa nak marah, kita rasa nak tumbuk orang tu. Satu je untuk kita nasihatkan, satu, jangan jadi macam orang yang buat tu. Dan teguran ataupun mungkin khidmat masyarakat kot, pesanan khidmat masyarakat. Satu je yang saya pegang daripada dulu sampai sekarang adalah kalau contohlah kalau kita tengok orang tu, perkara yang ada pada orang tu kalau kita nak tegur, dia tak boleh diubah dalam masa tempoh 3 saat, jangan tegur. Contoh, muka dia, kulit dia, boleh tukar tak dalam tempoh 3 saat? Tak boleh. So jangan tegur. Jangan tegur. Kenapa kulit kau hitam sangat ni? Jangan Putih terus. tegur. Saya jadi putih terus. Putih. Jangan tegur. Melainkan contohlah ada macam kenapa muka kau kotor? Dia boleh ubah tak? Dia boleh gosok tak? Buang kotoran tu. So dia boleh buat. So tegur. Tu tak ada masalah. Tapi kalau something, contoh you punya physical appearance you ke, contoh kalau tudung. Tudung kau sengit, boleh tukar tak? Boleh tukar. Boleh betulkan. So boleh tegur. So orang cakap gemuk dalam 3 minit tak boleh nak kurus. Betul. Betul. So memang yang saya tak nafikan dan awak bukan yang bersalah sekiranya ada orang cakap awak gemuk ke, orang kata awak tak kisahlah apa pun gelap ke apa ke, awak tak salah dalam hal tu. Yang bersalah adalah orang yang bercakap tu. So kita tak nak jadi macam orang tu. Kita tak nak jadi macam orang tu. So jangan buat macam yang dia buat. Sebab kita tahu dan kita dapat rasa apa macam mana rasa sakit dia. Sebab ada orang kan, kau dah cakap aku cakap kau balik. Okay, so apa yang membezakan kita dengan orang tu? Dia tak settle. So apa yang membezakan darjat kita dengan orang? Satu, kita tak jadi macam dia. Yang kedua, buat macam PZ. Yang mana kita sedar apa kelebihan diri kita untuk kita keluar daripada orang yang macam tu. Okey, alright? saya baru teringat. Saya baru teringat. Silakan. Masa awal-awal saya nak tepis apa yang orang kata tentang cucuk saya punya insecure tu. Terutamanya kita punya appearance lah, luaran kita. So saya akan kata macam saya akan remind saya macam contoh handsome, daripada kata tak handsome. Saya akan kata handsome tu adalah subjektif.
Means kita sendiri yang letak Betul? definisi handsome macam mana. Like saya kata handsome saya sebab Betul? akal saya, sebab pendidikan saya, sebab saya suka belajar tu. Maksud dia kita kata intelektual lah, saya letakkan kita kata handsome saya tu intellectual. So bila orang kata hang tak handsome, aku handsome sebab apa? Handsome saya punya definisi pandai. Macam tu. So saya punya level-level Betul? awal dulu saya menepis apa yang orang kata, sebab bila kata sentuh appearance ni, handsome tak handsome, muka dan kita kata badan lah apalah, benda tu adalah subjektif. Dia macam susah kita nak letak betul-betul bulat. Maksud dia kau ni sado lah. Nak definisi sado tu macam mana? Kata badan berotot berketul-ketul, otot dia nak kena bilang timbang berapa kilo kan macam mana. So dia macam tak ada kita kata ketepatan dari segi something-something yang dia sebut tu. Maksud dia handsome, sado, tak ada ukuran yang tepat. Handsome ni kena macam ni, kena macam ni, macam ni, macam ni, tak ada. So kita letak sendiri definisi tu macam mana untuk kita rasa lebih selesa. Orang kutuk kita, memanglah handsome aku macam lain, macam lain. Kita sedar macam tu. So lama-lama kita akan terbiasa, akan ada next step yang kita akan naik lah dari segi kita punya cara untuk tepis orang punya sangkaan jahat lah. Takkan kita nak suruh duduk. Faham. Tak lah. Betul. Faham. Right. So, saya rasa dah kemas dah apa yang maksudnya kita dah cantik dah olahan yang kita uraikan tadi. So, sekiranya again, siapa-siapa yang ada rasa macam nak komen ke, ada rasa macam nak bagi soalan ke, just tanya je. InsyaAllah kami akan baca satu persatu. So, saya pergi kepada soalan seterusnya. Alright. Perasaan not enough. Rasa tak cukup. Rasa tak sempurna. Okay. So, kadang-kadang kita dah cuba buat yang terbaik untuk seseorang. Kan? Mungkin untuk mak ayah kita. Tapi, yelah, mungkin kita rasa kita tak cukup. So, bila rasa tak cukup tu mendatangkan rasa insecurity kita sendiri kan. So, macam mana sebenarnya? Yelah, sebab kita kalau boleh kita nak buat yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita hargai dalam kehidupan kita. Tapi mungkin ada benda-benda yang tertentu. Contoh kita ambil topik pasal kerjaya, Fizzat. Macam contoh pasal kita, aku dah cuba yang terbaik untuk belajar sampai ke tahap ini. Tapi kenapa aku tak dapat kerja lagi? So dia rasa insecure dia semua kan. So, komen macam mana kita, satu macam mana kita nak deal. Yang kedua macam mana kita, yelah, macam mana kita nak keluar lah daripada perasaan ni, apa yang kita kena buat. Sebab yelah, mungkin dia sedar, dia kena cari, mungkin pasal kerja, dia kena cari kerja. Tapi dia tak boleh hilang tau perasaan tu yang mana dia tak not enough tadi, dia rasa tak cukup, dia rasa tak sempurna lagi. So macam mana Bizat untuk kita bantu orang macam ni, Bizat? Okay, perasaan not enough. Ini first kita kena sembok. Not enough ni datangnya daripada kita ataupun datangnya daripada orang. Betul? Bila kita sembok benda ni, kalau daripada kita, senang untuk kontrol. Kita just macam kalau ikutkan mudah dia tu seperti petik jari je. Daripada rasa tak enough, jadi enough. Macam tu. Kalau berkenaan dengan diri kita yang wujudkan perasaan tu. Sebab apa? Kita boleh kontrol. Kita punya fikir, kita punya rasa, kita punya tindakan. So kalau kita rasa benda tu tak enough dan betul-betul tak enough, contohnya like macam saya tak dari segi kerja buat saya, maksud dia perbuatan, saya kurang enough. So bila saya rasa benda tu kurang enough dan betul-betul kurang enough, saya akan cuba untuk tingkatkan dia. Itu yang pertama. Kalau kita benda tu dari kita. Kalau contoh like macam kalau kita punya benda tu ada, benda tu kita kata cukup, cumanya rasa kita je kita kurang cukup benda tu. Contohnya saya punya pemikiran, saya kata saya kalau ikutkan betul cekak pemikiran, tapi saya rasa tak cukup terani punya cekak pemikiran. So kita boleh ubah, kita boleh kita kata dispute lah kalau bahasa teorinya, kita lawan balik pemikiran tu. Maksud dia ada je benda ni, pasal apa? Aku rasa tak cukup. So last kali kita akan dapat benda tu dah cukup. Yang tak cukup kita tambah baik, yang ada tu kita just kekalkan supaya dia tak berkurang atau hilang. Itu kalau berkenaan diri kita. Senang untuk kita kawal. Banyaklah cara orang lain, cara lain berbeza. Saya banyak tekankan saya punya pengalaman. Saya akan cerita, mungkin nampak macam hari ni saya superior, cerita macam wow gitu. Tapi sebelum saya jadi macam ni pun banyak proses yang saya lalui. Ada yang sampai menangis dan sebagainya. Bila orang kata hitam pun saya pernah menangis balik rumah kan. Aku tak minta dilahirkan macam ni. Contohnya. Betul. Itu yang proses yang dilalui. Bukan saya bersembang hari ni sebagai kita kata ni, semua saya share pengalaman lah. So itu bila kita tahu kata diri benda tu datang daripada diri kita. Tapi bagaimana kalau benda tu datang daripada orang lain? Kita ni
buat, kita rasa kita buat dah sehabis baik dah dalam diri kita. Tiba-tiba Betul. orang lain komen benda ni tak mencukupi. Oh. Mm-mm. So saya nak ambil balik quote Nurin pada podcast pagi tadi dengan Kak Fat. Kita buat untuk diri kita. Kita tak akan buat untuk orang lain. Cumanya kalau orang lain merasai benda tu sebagai kita kata manfaat, itu advance. Apa-apa yang kita buat adalah untuk diri kita. Kalau orang lain rasa manfaat dia, itu advance. Tapi kalau kita buat untuk orang lain, Acik lawan percayalah kita tak dapat apa-apa. Kita tak dapat apa-apa. Melainkan rasa tak puas, rasa sakit dan rasa macam-macam benda yang tak selesa. So, buat dulu untuk diri, keluarkan benda yang terbaik yang kita ada, dan bila kata orang rasa benda tu sebagai manfaat, Alhamdulillah. Objektif aku tercapai untuk diri dan untuk orang lain. Jangan fikir buat untuk orang lain kata tak cukup, kita pun buat lagi untuk bagi cukupkan orang lain. Tapi for kita dah cukup dah. Untuk kita dah cukup dah sebenarnya teratur. Limit. Kadang-kadang limit kita teratur saja. Tapi bila kita nak capai kita punya expectation orang tu, kita buat lawan kita kata paksa. Kita dah tak boleh go dah. Kat situ je limit terbaik kita yang kita boleh keluarkan pada masa tu. Tapi nak capai expectation orang, kita keep paksa yang benda kita tak boleh nak buat dah. So dia akan jadi macam stres yang teramat-amat, beban lah kita kata, beban yang teramat-amat berat kat situ. Bila kita dah buat dah habis baik, tiba-tiba kita nak tak cukup penuhi expectation orang, kita nak cuba benda yang kita tak boleh nak buat dah. Like macam benda sia-sia, benda yang mengarut lah bagi saya. Benda yang mengarut. Kita dah tak ada dah level untuk kita buat lain lebih lagi. Tu dah tak ada dah pada masa tu. Kita dah buat yang terbaik. So, berpuas hati dengan apa yang kita buat. Sebab kita buat first untuk diri kita. Even perbuatan macam contoh kaunselor dengan klien dia kan. Macam saya sekarang pegawai psikologi, Nurin pegawai kaunselor kan. So, bila kita tengah buat sesi, expectation klien tu lain. Mungkin lebih tinggi daripada apa yang kita dah buat yang terbaik. So bila kata kita dah buat yang terbaik, ada sikit perubahan dekat klien tu, kita berpuas hati dengan benda tu. Tapi kalau expectation dia tinggi, means kalau kita rasa benda tu perlu rujuk dekat orang yang lebih kompeten dari kita, kita buat benda tu. Maksud dia kalau tu dari segi perhubungan kita kaunselor klien. Tapi kalau kita cuba limit kita sampai teratur je. Kita cuba push lagi. Silap-silap yang kita yang akan jumpa kaunselor lain pula untuk kita punya stres yang baru wujud selepas pada sesi tu. So, like macam itulah yang cuba saya sampaikan. Kenal pasti dulu. Punca yang tadi tu daripada kita kan not enough tu, kita yang letakkan level ke ataupun orang lain yang tak level. Kalau kita letak level, susah atau senang kita boleh kontrol benda tu. Dengan pelbagai cara yang kita selesa dengan diri kita, yang sesuai dengan diri kita. Tapi kalau dengan orang lain, kita just letak, dia tak faham kita. Dia tak tahu apa yang kita buat. Kita dah buat sehabis baik. Bagi dia tak cukup sebab dia guna nilai dia untuk sukat level cukup tak cukup tu. So kita abaikan apa yang dia kata tu, kita enough dengan apa yang kita buat terbaik tadi tu. Itu yang boleh untuk. Masih dengan pemikiran lah. Saya punya style ni masih dengan pemikiran. Tapi untuk cara yang buat, yang cara kita kata tingkah laku yang boleh buat, masing-masing tu ada style masing-masing, boleh cari ataupun yang sedia ada tengah buat. Means coping mechanism lah kita kata, coping skill yang anda sedang buat sekarang. Bila contohnya orang kata kat anda ini dan itu, orang kata benda ni tak cukup dan itu, apa anda respon yang menyebabkan anda okey. Kalau benda tu menyebabkan anda okey, itulah coping skill yang anda gunakan. Keep improve coping skill tu atau tambah lagi kita kata coping skill yang baru yang lebih mantap, dia akan dapat lawan benda-benda yang mengganggu tu. Faham. Dengan kata lain, kita tak boleh puaskan hati semua orang, ya kawan-kawan. Kita memang tak akan puaskan hati semua orang. Jadi, apa yang anda boleh kawal, apa yang anda boleh buat adalah puaskan hati anda sendiri. Anda sendiri tak boleh puaskan hati anda sendiri, macam mana nak puaskan hati orang? Tak boleh, memang tak dapat buat. So, fokus kepada untuk kepuasan diri anda dulu, apa yang anda nak dalam hidup anda. Jadi, apa yang nak dalam hidup pun tak dapat detect lagi. So macam mana nak pergi kepada orang, okay? Alright, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Sekejap, yang ini dah jawab. Okay, ni pun dah jawab. Okay, ni yang terakhir, Lily kan. Sebab kebanyakannya yang ni kita dah cakap tadi, kita dah ulas. Dia kata, when you achieve something or improve your life in any way, and their first instinct is to tease or make fun of you, it's actually
scream for instant jealousy. Dengan kata lain, mungkin dia relate dengan yang tadi kot. So macam ada orang yang suka cucuk kita punya insecurity ni adalah disebabkan jealous. Setuju ataupun tidak? Silakan. Of course saya sangat setuju dengan benda ni sebab orang, sebab kita mata kita selalu pandang orang. Bila kita rasa dia lebih, kita akan ada rasa something iri lah dekat diri kita. Itu yang kita kata syaitan duk cucuk lah. Bila kita tengok tu dia ada kereta besar, kita pun syaitan pun duk cucuk. Aku perlu ada kereta besar tu contohnya. So benda-benda macam ni memang kita kata fungsi mata, kita kata fungsi mata dan bawa ke hati, dari mata turun ke hati. So bila kita tengok something yang lebih pada kita, kita akan ada sikit jealous. So main dengan perasaan ni sebenarnya boleh kawal lah, macam tu lah saya kata dari awal sampai sekarang, konsisten, boleh kawal. Kita duduk kat tempat orang yang dicucuk ke, ataupun kita duduk tempat orang yang memandang kepada kelebihan ke, kita boleh lawan untuk rasa perasaan tu, sama ada perasaan tu perlu atau tak perlu. Level perasaan tu perlu tinggi ataupun tengah ataupun rendah. So kita boleh kawal semua benda tu. Like macam jealous ni, dia boleh jadi positif dan negatif juga, betul. Macam insecure boleh jadi positif dan negatif juga. So bagi orang yang tengok dia jealous tu bawa dia ke mana? Ke arah negatif, maksud dia kutuk orang ke, ataupun aibkan orang ke, ataupun paling teruk pi jumpa bomoh ke. So ataupun dia bawa kepada dia nak cermin balik diri dia. Dia tengok kawan tu ada kelebihan, dia cermin balik. Aku ada tak benda tu? Tak ada. So boleh improve tak? Boleh adakan. So boleh adakan, aku kena cari jalan untuk adakan. Untuk orang yang pandang sebagai jealous. Untuk orang yang di-jealous, kalau dia dapat feedback yang kita kata kedua, feedback yang kawan tu tengok dia jealous, macam contoh saya tengok Nurin, saya jealous dengan Nurin, saya cuba improvekan diri. Apa yang saya jealouskan dengan Nurin? Nurin ada berfikir dan juga perbuatan, tapi saya just ada berfikir, tak ada perbuatan. Itu yang saya jealous, dan saya cuba untuk improvekan. Saya punya perbuatan tu dari masa ke semasa. Itu respon yang Nurin dapat bila saya buat macam tu. Nurin kena sokong saya buat. Maksudnya bagi kata-kata semangat, contohnya macam tu. Kalau kita di-jealous oleh seseorang dan kawan tu cuba untuk improve diri dia, apa yang dia jealous, kita balik kepada dia, bagi semangat dekat dia balik kalau kita tahu. Itu bagi respon kita. Tapi kalau dia respon yang pertama, jealous dia tu membuatkan dia buat jahat kepada kita, kita macam tadilah, kita kata buat satu sempadan untuk apa yang kita tapih, apa yang kita boleh ambil, ataupun sekat apa yang kita tak perlu ambil. Like macam tadi podcast sebelum ni ada tentang kita kata surrounding kan, tentang apa? Circle, yes. So itu yang cuba disampaikan. Buat sempadan, apa yang kita rasa boleh ambil, kita ambil. Yang positif, yang kita rasa boleh membuatkan kita berkembang. Tapi kalau benda tu tak membantu kita untuk berkembang, just sekat sampai situ je, tak payah ambil macam tu. Betul. Faham. Alright. So macam ni sharing je lah. Sebab saya bila PZ cakap tadi kan, macam ada teringat something lah. Doa yang pernah aku jumpa lah dulu kan. Dia kata untuk, sebab kadang-kadang bila orang cakap jealous lah dengan Nurin, aku takut sebenarnya. Sebab kita mata-mata jealous ni bahaya. Dia bahaya. So macam it's something yang kadang macam ni aku cakap dengan Kak Fat tadi time sesi pagi tadi. Kadang aku tak faham apa pun. Kau nak jealous apa ni kan. So macam aku tak faham. Aku memang tak faham. So ada satu doa yang aku biasa amalkan juga. Salah satunya adalah, ya Allah, tolong rawat hati orang yang jealous pada aku, bantu dia untuk keluar daripada perasaan tu, ya Allah. Sekiranya dia tak boleh keluar daripada perasaan tu, ya Allah, kau tolonglah lupakan apa yang dia berkait dengan aku, apa yang apa kelebihan yang dia boleh nampak daripada aku ni, supaya dia tak ada dah rasa jealous dia. Macam tu. Sebab kadang-kadang kita kesian sebenarnya orang-orang yang macam, sebab ada macam aku ada kawan lah, macam kalau kau tahu apa kau kena buat macam aku ada kawan yang dia jealous dengan kehidupan dia. Macam kawan aku ni dah berkeluarga, so dia ada kawan dan merangkap sepupu dia sendiri yang jealouskan dia. Faham tak? Kenapa dia akan persoalkan kenapa hantaran macam tu, kenapa suami kau handsome sangat, kenapa kehidupan kau selesa, kenapa, faham tak, dia macam tu. So menakutkan tau perasaan. Okay, betul dia datang ada rasa insecure. Asalnya insecure je. Tapi lama kelamaan kalau tak dikawal, rasa insecure ni macam
macam PZ cakap tadi, dia akan datang rasa jealous tau. Rasa jealous ni yang PZ juga cakap tadi ada dijentik dengan rasa macam setan jentik lah, senang ceritanya. Kita ada rasa dengki, kita rasa macam tak puas hati, kita rasa macam benda-benda yang negatif lah. Asalnya security tu boleh kita ubah kepada yang lebih positif. Tapi dia dah jadi jealousy, dah rasa dengki tu yang bahaya. Alright, so harapnya kita punya penonton pada hari ini tidaklah sampai selevel itu. Anda secure itu adalah perasaan yang kita tak boleh kawal. Benda tu datang naturally. Benda tu normal. Hatta daripada PZ, saya sendiri ada insecure. Kita dah cerita awal-awal tadi. Awal-awal podcast tadi. Kalau tak sempat nak dengar apa kita orang punya insecure, boleh tengok rakaman kita orang nanti. Kan, apa insecure kita orang berdua. So, benda tu normal dalam diri manusia. Tapi perkara tu perlu dikawal dan jangan sampai mendominasi dalam diri. Sebab kalau tadi kawal, dia akan jadi tadilah jealous dan terus pergi kepada dengki. So kalau dengki, dia akan jadi bergaduh lah, jadi tak elok dan sebagainya. Cuma satu soalan cepu mas lah kot bagi dekat Vizek. Kan. Tak cepu mas, risau. Bukan dia risau. Alright, sebab tadi dia cakap pasal toxic kan. Orang-orang toxic ni kita kena buang kan. So mungkin ada pengalaman, kalau boleh share, kalau ada lah pengalaman orang-orang toksik ni, dan macam mana sebenarnya kita nak keluar. Yelah, orang yang insecure yang kita, orang yang bukan insecure lah, kita letak terus kepada jealous yang level dengki ni lah kan, yang tak boleh tengok kita bahagia lah, senang cerita kan. So dia bukan insecure yang macam kau buat, kau cakap tadi macam kau boleh bantu diri kau, dia dah level yang macam tu kan. So komen kau dan apa yang kau, mungkin pengalaman dulu kalau ada, ataupun komen macam mana kita nak kalau tiba-tiba lah, na'uzubillah, kalau dalam penonton ataupun kita sendiri ada perasaan yang macam tu, apa yang kita kena buat, dan macam mana kita nak keluar daripada perasaan yang macam tu. So ada tips ke apa, silakan. Okay, untuk apa-apa yang kita sembang, insecure ke, inferior ke, jealous ke, apa lagi, humble ke kalau ada, dia berkait dengan kita punya perasaan. Perasaan ni kita kena check. Kita kena check sama ada level dia berlebihan atau berkurangan. Lebih pun tak boleh, kurang pun tak boleh. Yang kena boleh ngam-ngam kita kata. Kena dengan kena pada tempat dia, kena pada level dia. So kalau contoh saya bagi level kita kata bercakap tentang perasaan marah lah, senang sikit. So marah yang berlebihan dia akan bawa kepada tindakan apa? Mungkin membunuh, mungkin mencederakan. Kalau tak mencukupi, dia pendam marah tu, dia jadi apa? Dia yang sakit, duk robek dari dalam. Saya istilahkan duk robek dari dalam. So, kena pada tempat tu dia buat apa? Marah tu. Mungkin ditinggikan suara sikit untuk dia menegur. So, itu kita kata, dia menggunakan marah pada level yang betul. Kita kata. So, like macam insecure ke, jealous ke, ataupun apa-apa perasaan lah, kita tak boleh dengki berlebihan. Ya, dengki ke, kita tak boleh berlebihan, kita tak boleh untuk berkurangan. Kita ambil yang sedang-sedang. Sebab lepas tu sedang tu dia bawa ke mana? Kita kena check. Dia bawa kepada perbuatan yang bagi kita kata tak bagi manfaat kepada orang. Maksud dia bagi kesusahan kepada orang, ataupun dia bawa kepada perkembangan diri kita sendiri. Kita kena check pula selepas berperasaan tu, apa tingkah laku kita selepas tu. Kalau like macam kita marah, ataupun kita sedih, kita punya selepas tu just menangis, tak melibatkan orang lain, kita saja. Lepas menangis dia bagi kelegaan. It's okay untuk buat sebenarnya. Means level sedih perasaan kita tu terlalu mana. Lepas tu apa yang kita buat selepas tu bagi kemudaratan kepada orang lain, ataupun dibawa kepada perkembangan diri kita. So apa yang bawa perkembangan tu kita buat. Apa yang membahayakan orang tu jangan buat. So kalau andai kata susah untuk nak kawal secara kita kata tak nampak, tulis. Aku rasa sekian insecure. Sebab apa dan berkait dengan siapa. Punca dia kat mana. Aku membanding bezakan contohnya. So apa tindakan aku selepas aku rasa insecure. Contohnya kalau saya insecure, saya larikan diri pada Nurin. Saya abang awal-awal tadi. So betul tak tindakan aku ni? Tak betul. Sampai bila aku nak lari? Sampai bila aku nak lari? Sampai bila aku nak rasa macam ni? So bila ada juga terdetik nak collab dengan Nurin, dah tahu kata Nurin, tiba-tiba Nurin jemput. Terus saya tak fikir panjang. Aku terima saja, saya kata. Saya terima saja. So like macam bila kita susun balik kita punya perasaan
pemikiran dekat kertas supaya kita lebih nampak dengan jelas, so kita akan lebih mudah untuk susun sebenarnya. Cuma je dia akan lebih makan masa lah. Dia akan lebih makan masa berbanding kita buat secara dalam pemikiran semata-mata. Cumanya untuk kita kuatkan dulu apa yang kita nak buat ni, maksud dia kita nak proses kita punya perasaan dan pemikiran ni, buat dulu kat kertas. Lepas lama-lama dia akan jadi sebahagian dari skill yang akan meningkat. Kita dah tak perlu tulis, kita dah boleh buat sendiri dalam kepala. So bila kata perasaan, kena check sama ada perasaan tu perlu tak perlu. Bila perlu, level dia terang mana, lebih tengah ataupun sikit. Then apa kesan dia kepada tindakan selepas tu, kita kena check benda ni. Kalau pemikiran pun macam tu kok, benda ni perlu tak perlu, penting tak penting, ataupun positif atau negatif, kita kena proses sebenarnya semua benda ni untuk kita dapat jawapan apa yang kita buat tu betul atau salah. So saya nak kongsikan satu pesanan baru lah yang saya dapat daripada saya punya guru atau lecturer. Dia kata kita jangan buat sebab kita suka. Saya pun terkejut. Dia kata jangan buat apa suka. Sebab apa? Selalu kita akan pilih buat untuk apa yang kita suka lah. Kita tak suka, kita tak buat lah. Betul. Tapi dia kata apa? Suka tak suka tu akan hilang. Sebab benda tu perasaan. Dia akan main, dia akan tak main. Ada orang yang buat benda sama. Contohnya dulu membaca, bagi dia membaca tu dia suka. Tiba-tiba dia membaca tu dia tak suka. Jadi tak suka pula. So like macam perasaan tu dia boleh berubah ataupun ada ataupun hilang. So buat untuk apa? Buat bila benda tu betul, dia kata. Buat benda tu betul. Even kita buat benda betul, tak ada perasaan pun, buat benda betul. Dia akan dapat manfaat untuk diri kita. So itu yang pesanan baru yang saya terima dan saya tengah adjust untuk saya amalkan pesanan tu sebenarnya. So saya hari ini dapat manfaat untuk dapat peluang untuk berkongsi. Saya kongsikan pesanan tu. Semoga bermanfaat juga untuk orang lain lah. Buat benda yang betul, jangan buat benda yang kita suka. Okey, ada dua benda yang saya rasa tertarik dengan hujah PZ tadi. Yang pertama adalah menulis. Benda tu memang saya pun sendiri buat. Yang mana kalau contoh saya ada perasaan yang tak best kan, as a counsellor itself, saya sebagai counsellor sendiri, saya akan kita tak boleh nak expect kita sentiasa ada masa untuk pergi ke jumpa counselling, kita ada masa untuk appointment, kita ada kerja lain, banyak sangat kerja kita kan. So apa yang saya buat adalah, contoh saya tengah down, tengah sedih ke apa ke kan, saya akan pergi kat notes handphone je. Kan handphone kan sentiasa dengan kita. So pergi dekat bahagian notes and then kita tulis apa sebenarnya yang rasa, apa semua, cerita luar, apa semua. Bukan cerita kat orang lain, cerita kat notes. Cerita semua panjang lebar macam kita cerita dengan orang. Lepas tu biarkan dalam 30 minit. Ni cara saya. Biarkan dalam 30 minit, datang semula baca balik. Time tu baru dispute. Macam itu. Sebab kadang bila kita nak dispute terus, tak boleh. Sebab kita tengah ada bermain dengan perasaan tu kan, apa semua. Sometimes ada masa saya boleh buat 30 minit lepas tu. Kalau perasaan tu tak hilang lagi, kita tak ready lagi nak jumpa dengan perasaan tu sebalik sebab kita nak dispute kan. So mungkin it takes time macam dalam 2-3 hari. Lepas tu baru saya pergi comeback balik dengan notes tu. Tu yang pertama. So which is memang useful. Which is bukan PZ je buat, saya pun buat. So saya rasa benda ni useful untuk anda semua, untuk anda percuba. Kalau anda tengah rasa down, anda rasa insecure melampau-lampau, right? Yang kedua adalah saya suka yang tadi, dia sebenarnya macam ni, apa istilah yang Fizik cakap, jangan buat benda yang kita suka, buat yang kita rasa kita betul tak? Right? Buat so saya rasa sebab saya rasa saya boleh relate kot, saya boleh faham apa istilah makna dia. Sebab macam ni, perasaan macam kalau kita buat something, kita do something dengan niat, benda atas niat tu benda yang tak konsisten, benda yang tak dia akan sentiasa berubah-ubah. Kan perasaan kan boleh bolak-balik kan. Betul. So dia tak akan sama je. Dia tak akan konsisten je. Tapi kalau kita rasa apa yang kita buat, kita pilih orang yang betul, kita buat dengan cara yang betul, kita buat benda betul macam PZ cakap tadi, so benda tu akan jadi konsisten, benda tu akan jadi. Dan saya rasa saya suka dengan apa ayat tu. Dan betul, kita kena buat benda yang kita rasa kita betul. Alright, betul sis Rin, saya pun macam tu. Even partner sendiri pun saya tak share, saya lebih suka macam tu. Oh betul. Tak share dengan partner. So korang pandai lah settle dia. Kan, alright. So mana-mana saya
Silap besar. Tak, dia macam ni. Saya faham untuk Miss SZ ni kan, mungkin kadang-kadang kita perempuan ni macam ni BZ. Kita perempuan je, kita sisterhood kan. So macam ni, Backup, perempuan backup lah. perempuan ni. Nah, backup. So kita perempuan ni, kita sendiri kita tahu yang kita susah sebenarnya nak kawal emosi. Contohlah kita tengah bergaduh, contohnya kita bergaduh dengan pasangan ke apa ke, memang susah nak kan. Memang kadang-kadang cakap tu pedas. Cakap tu kadang tak fikir. Kan, mungkin yelah Izzat sendiri dah ada pengalaman, mungkin lebih faham kan. So maksudnya macam mana. Tapi bila kita buat notes tu, kita clarify semula apa yang kita rasa. Kita tengok balik apa yang kita tu. So it will be helpful lah. Terutamanya bukan untuk insecure sahaja. Parah. Bukan untuk insecure saja. Tapi dia untuk segala aspek kan. Kalau anda tengah buat kerja contohnya, anda kena yalah tengah benda tu sebab supaya kita menjaga hubungan kita dengan orang lain. Macam tu. So selagi mana benda tu memberi manfaat kepada anda, kalau pun tak bagi tahu dengan pasangan, yalah takut jadi pergaduhan dan sebagainya. Saya backup kan. Kan. So takut jadi pergaduhan dan sebagainya. So buat je. Macam Fizik cakap, buat benda yang betul. Macam tu, right? Okay. Nurin punya tambahan tadi kan. Dia kata bila dia tulis, dia tak settlekan masa tu, dia pergi untuk ambil masa lah kita kata. Dan patah balik baru buat. Sebenarnya semua orang dia kena lalui fasa tu sebenarnya. Bagi saya lah, dia macam perlu untuk ada masa jeda antara bila kita dapat something, perasaan ke, tingkah laku ataupun pemikiran dari sudut yang lebih besar, stres. Bila kita dapat stres, kita kena jeda sebentar sebelum kita tengok balik apa stres tu dan proses dia. Sebab apa, bila kita dapat tu, dia macam satu benda yang mengejutkan. Bila kita kena mengejut tu, dia like macam tak stabil masa tu. Bila kita tengok terus, dia akan bagi efek yang kita kata tak berapa nice lah dari segi kita buat keputusan masa kita tengah tak okey, tak stabil. So macam Nurin buat tu, pergi buat benda lain dulu, ambil masa baru datang tengok balik. It's really good lah. Like macam kita kata, bagi jeda sebentar untuk kita rasa lebih stabil, kita datang balik, uruskan dalam keadaan kita yang fresh dan stabil, dan dia akan bagi satu keputusan yang lain daripada sebelum tu yang kita tengah tak stabil. Betul. Nak tak nak kita kena adapt juga sebab kehidupan perlu diteruskan. Kata Fries juga cakap kehidupan tak ada button stop. That's why yang istilah yang PZ gunakan ada button jeda. Kita tak boleh stopkan kita punya kehidupan. Kita tak boleh stopkan apa yang kita rasa sebab benda tu memang tak boleh kawal. Perasaan kita sendiri pun kita tak boleh kawal. Walaupun so kita kena stop sendiri. Nafas. Kita just ambil nafas. Okey, kita dah gunakan button jeda tu sebenarnya. Dengan satu nafas saja kita ambil nafas. So, okey. Lepas tu kita boleh untuk buat keputusan sebenarnya. Sebab apa? Dia dah berlainan dengan apa yang kita terima tadi. Means nafas bukan nafas yang tercungak-cungak lah. Means deep breathing lah. Kita buat teknik pernafasan yang mendalam tu. Yes. Betul. Dengan kata lain, ambillah masa anda. Ambillah masa sekiranya anda sedang bergulumang dengan perasaan yang tak best, perasaan insecurity, perasaan dengki pada orang, rasa jealous dengan orang. So, ambil masa. Ukit balik apa punya perasaan anda ni, apa yang sebenarnya anda yang mengganggu. Kadang-kadang sebab bukan apa. Kadang-kadang bukan sebab kita rasa macam tu, bukan sebab orang lain pun, tapi sebab kita sendiri. Kita sendiri duk fikir benda tu, kita sendiri yang tak boleh nak kawal benda tu, kita sendiri yang macam yelah benda-benda macam tu kan. So apa-apa pun anda yang mengawal diri anda. You are the one who control your life, alright? So apa-apa yang anda buat, buat yang terbaik supaya anda dapat tiba-tiba hari ni macam jadi klien Nurin dengan Fizik. Hai, mana ada nak jumpa kaunselor dua kan? Dapat sesi dua kaunselor. Satu klien dua kaunselor kan? Alhamdulillah. Harapnya dapat beri manfaat. Alright, so sebelum kita tamatkan lah kita punya podcast pada hari ini. So ada tak macam kata-kata yang terakhir untuk PZ bagikan kepada orang-orang yang mungkin masih lagi bergulumang dengan rasa insecure dan sebagainya? Silakan. Okay, so sebelum saya nak pergi kepada kata-kata akhir, saya wrap up sikit apa itu insecure. Like macam perasaan yang memang normal untuk semua orang ada. Even saya dan Nurin pun ada benda tu. Walaupun nampak wow pada petang ni duk pompang-pompang macam dah pro sangat tu. Tapi kami pun ada insecure. Betul. Sampai hari ni pun saya ada insecure.
So insecure kita ni banyak benda. Yang saya cerita, Hmm. saya dengan Nurin saja. Yang saya tak cerita lagi banyak. So tadi dah masuk dah tadi. Salah Betul. satu saya punya perhubungan, orang perhubungan. So insecure saya dekat situ pun ada sebenarnya. Macam-macam insecure saya ada. Cumanya benda tu normal. Bila normal, perasaan pula kita perlu kawal. Sama ada dengan cara yang kita kata orang suggestkan, like macam selalu kita akan dengar kena sedar dulu perasaan. Kemudian kita buat satu uh, pengawalan. Means benda ni ada dalam buku. Kita boleh cuba untuk buat. Ataupun dari segi apa yang kita buat menjadi, walaupun benda ni tak ditulis dalam buku. Kita boleh amalkan apa-apa jenis coping skill yang kita untuk menangani rasa insecure tu, kita boleh buat untuk diri kita. Masing-masing ada cara sendiri yang sesuai. Dan kita perlu letakkan satu mindset yang betul-betul kena letak adalah benda ni proses. Saya punya insecure dengan Nurin start tahun 1, kita masuk 2018 Nurin. 2019 kita Masya satu Allah. tahun. Kita 1 tahun. Saya duduk satu grup dengan Nurin. Selepas tu ada insecure tu datang. Bila selepas tu 2019 bayangkan PZ. Tahun-tahun satu tu grup mana tak ingat weh. Yang mana? Yang kalau tak silap saya kenegaraan yang ikut selai nama, sebab selai nama kita selang dalam 3 baris saja. Dan juga last kali grup dadah. Grup subjek penyalahgunaan bahan. Ingat kita pergi yang untuk penagih dadah tu kan. Okey Pusat pemulihan tu. So itu yang terakhir saya duduk grup dengan Nurin. Selepas tu apa yang jadi? Nurin masuk kelab PK, saya caw dari kelab PK. Nurin ada dalam PRS, saya tak masuk PRS. So itu yang jadi selepas tu. Geram ya aku dah. So itu yang terjadi selepas pada last saya grup dengan Nurin. Dan sampailah hari ni barulah saya berkolaborasi balik dengan Nurin. Bercakap, yes, ada pernah duduk semeja. Tu pun kita kata Nurin bersembang, saya senyap. Dekat cafeteria kita, dekat KK Limbong. Yes, dekat KK Limbong. Limbong. Ingat tu. Okay. Itu saya banyak diam. Nurin yang banyak bercakap masa tu. So like macam itu yang berlaku sebenarnya. Proses tu sangat panjang. Selepas 2019 sampailah sekarang 2023 baru boleh duduk semeja dan bercakap sama banyak. Like macam kalau hampa kata benda ni susah nak buat, bayangkanlah berapa tahun, 2019 sampai sekarang 2023. Banyak tahun kot. So, apa lagi yang nak expect? So, kalau ada yang rasa insecure, cuba untuk ubah. Tapi kalau perubahan tu masih tak menjema, tak muncul, tak jadi, keep buat. Kurang-kurangnya ada 1-2% yang buatkan kita rasa berkurangan insecure tu pun dah okey sebenarnya. Progress kita panggil. So percaya pada progress, percaya pada proses, last kali kita akan jumpa hasil. Tapi kalau dua benda ni kita tak percaya, hasil tu tak akan muncul pun. Tak akan ada. Yes, tak akan ada pun. So itu yang saya cuba sampaikan. Benda ni perasaan boleh kawal. Dan cara kawal tu masing-masing. Dan nak kawal ni dia perlukan masa dan progress, proses kita kena percaya sebelum kita jumpa hasil. So buatlah apa yang anda nak buat sampailah anda ketemu hasil tu. Baik, insyaAllah. Alright, so dengan kata lainnya untuk kesimpulan, perasaan insecure ni adalah perasaan yang Allah bagi, anugerah sebenarnya. Dan perasaan kita ada macam-macam. Kalau kita belajar betul daripada aspek psikologinya, kita ada perasaan positif, kita ada perasaan negatif. Alright, so insecure ni dia kategorikan sebagai perasaan negatif. Tapi Allah takkan bagi ataupun Allah takkan ciptakan sesuatu tanpa sebab. Alright, sama juga macam kita ada kupaskan tadi yang mana insecurity ni sebenarnya ada tujuan. Kenapa Allah datangkan rasa tidak selamat tu? Dengan adanya rasa tidak selamat tu, kita ada macam warning signal. Kita tahu apa yang kita nak buat, apa yang kita perlu buat dalam kehidupan kita. Dan cuma yang salah sekiranya anda dah tahu, anda tak okey part ni tapi anda tak buat apa-apa. Itu yang salah, alright? So itu antara benda yang kita boleh rumuskan untuk podcast pada hari ni. Saya rasa sangat-sangat menarik sampai kan ada orang macam poin-poin PZ sebenarnya banyak je cantik kan. Mana tadi datang insecure dia pun tak tahu lah kan. Alright, so macam saya harap selepas daripada tempoh ini tak adalah lagi security pada PZ pada saya. Geram dah aku kan. Alright, sebab macam kita cakap setiap orang ada jalan kita sendiri, setiap orang ada warna kita sendiri. Alright, so kita try to embrace yourself, try to embrace your scar
untuk kita dapat berkembang dengan cara kita sendiri, bukan ikut cara orang, alright? Ya, So saya betul. harap itu sahaja, dan untuk bulan ini adalah merupakan podcast penutup kita. So nantikan lagi untuk podcast-podcast yang akan datang, sharing daripada saya insyaAllah dan beberapa tetamu yang lain. So terima kasih sebab yang sudi bersama dengan saya daripada siri 1 sehingga siri yang ke-6 ini untuk bulan ini. So saya harap anda terus lagi untuk join dengan kita punya podcast dan perkembangan supaya kita dapat share ilmu kita. Dan untuk siapa-siapa yang sudi live jadi viewers daripada awal sampai akhir, terima kasih banyak-banyak. Dan mungkin ada yang hujung-hujung baru nak masuk, kita ada sharekan kita punya live podcast di Academy Impact TV, boleh search je kat situ. So untuk kalau tak jumpa tajuk, tulis je Impact Celoteh, insyaAllah ada keluar kat situ. Alright, so saya rasa itu sahaja pada hari ini. Sekian sahaja. Kalau ada apa-apa rasa berminat untuk follow saya ke kan, boleh follow Fizzat sendiri. So dekat dia punya TikTok dan sebagainya. Saya pula Sisrin ataupun Farisha Supi, boleh cari dekat TikTok saya, right? So saya rasa itu sahaja. Terima kasih Fizzat sebab Ya, sudi sama-sama menjadi juga sebab tetamu kita pada hari ini, dan sekian sama-sama juga. sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.